Selepas kita mengucap kalimah la ilaha illallah ni, ada 4 pangkat, 4 darjat yang kita semua kena usahakan dalam diri kita ni tuan-tuan. Bersempena dengan hari Ma'al Hijrah ni tuan-tuan. Lepas ni nak cari pangkat apa lagi? Kita tak nak cari pangkat datuk, tak nak cari pangkat datuk seri, tan seri, tak mau. Kita ada nak 4 pangkat je dalam hidup kita ni. Kan? Inni muslimun, mu'minun, muhajirun, mujahidun. 4 je pangkat kita nak dalam hidup kita, insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabihi ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang dihormati lagi dikasihi barisan ahli jawatan kuasa Masjid Tariq bin Ziyad, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama dan selamanya, bahkan untuk selama-lamanya, kita akan sentiasa bersyukur, berterima kasih pada Allah SWT dengan kesyukuran yang lahir daripada lubuk hati kita di atas sekalian nikmat yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita sejak hari pertama kita melihat dunia ini, bahkan sampai kita pejam mata satu hari nanti buat selama-lamanya. Bahkan nikmat yang Allah bagi pada kita akan bersambung di dalam kubur, di padang mahsyar, di titik sirat, di telaga Kausar. Bahkan nikmat yang Allah telah nak bagi pada manusia ni akan kekal selama-lamanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana hakikat sebenarnya ulama' beritahu, dalam banyak-banyak makhluk yang ada di atas muka bumi ini, ketika mana Allah ciptakan dunia ni untuk sementara, dunia ni ada permulaan dan ada akhirnya. Tetapi salah satu daripada makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal adalah makhluk yang bernama manusia. Kerana itulah Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dengan penuh kebijaksanaan, dengan hikmah Allah, dengan ilmu Allah, dengan keputusan dan takdir daripada Allah Ta'ala. Ulama' kata makhluk selain daripada manusia semuanya telah diciptakan oleh Allah dalam keadaan alim, semula jadi alim. Tak kena belajar, tak kena mengaji, tak perlu berguru, tak perlu kepada syekh, tak perlu untuk masuk madrasah, belajar kitab, menghafal Quran, tak perlu. Allah telah jadikan mereka secara semula jadi, telah pun dilahirkan, diciptakan dalam keadaan mengetahui. Seekor lebah tak perlu masuk universiti untuk belajar ilmu membuat madu asli. Lahir-lahir dah pandai dah, Masya Allah. Seekor semut, walaupun tak pernah ibu dia bagi tahu nanti dah besar nak buat apa, kan, kamu ni kerja sebagai, Masya Allah, jaga trafik, hak seorang ni jadi tentera, hak seorang ni kerja cari makanan, yang seorang ni jadi bodyguard, jaga queen dan sebagainya. Ini semua tak perlu diajar, semula jadi dah reti. Ilmu dunia pun reti, bahkan ilmu yang bersangkut paut dengan
hubungan dengan Allah Ta'ala pun makhluk ni tak perlu diajar. Ketika mana manusia Masya Allah yang lemah diciptakan oleh Allah dalam keadaan jahil, kena mengaji fiqah, kena mengaji tasawuf, kena mengaji usuluddin. Seekor burung tak perlu belajar ilmu tawakal dalam kitab, tetapi kita yang kena belajar daripada seekor burung. Nabi SAW beritahu, annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulhi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalau kamu bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu rezeki sebagaimana Allah Ta'ala bagi rezeki kepada seekor burung. Tinggi tawakal seekor burung ni. Sebab itu di rumah burung tidak ada freezer, tidak ada peti ais, tidak ada almari untuk simpan makanan untuk esok hari, kerana mereka yakin rezeki hari ini adalah untuk hari ini, rezeki besok untuk besok. Mereka makan seadanya di padang-padang, mereka makan Masya Allah belalang, dapat sikit makan cacing, nanti dah kenyang balik perut dalam keadaan penuh, bawa seekor cacing bekalan untuk anak dalam sarang, esok kita cari lagi. Dan burung tak pernah ragu terhadap rezeki yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Ala inna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya satu orang yang bernyawa, makhluk yang bernyawa tak akan mati selagi mana tidak sempurna rezekinya. Begitu tingginya ilmu yang Allah bagi pada mereka, keyakinan, ilmu, kebijaksanaan. Bahkan ulama kata pada diri seekor anjing pun ada berbelas-belas sifat mahmudah. Tak payah belajar, anjing tak payah mengaji ilmu zuhud, tiba-tiba kita dapati dalam kehidupan seekor anjing ada sifat zuhud. Masya Allah. Tak nakkan rumah yang besar-besar, yang mewah-mewah, tidur atas lantai pun dah mencukupi. Masya Allah. Makan tulang pun tak ada masalah, tak pernah mengeluh. Manusia hari ini Masya Allah, hari-hari Allah bagi makan sedap. Satu waktu je Allah uji dengan makanan kurang sedap. Masya Allah, mungkin nasi basi, mungkin Masya Allah nasi makan mentah, lauk terlebih masin. Kita dah komplain pada Allah Ta'ala. Anjing tak pernah komplain seumur hidup, tak pernah makan macam makanan yang kita makan. Tapi secara semula jadi lagi, kerana Allah bukan ciptakan dunia ini untuk mereka. Mereka ni adalah sebagai khadam untuk melayani manusia. Sebab itu Allah Ta'ala ciptakan mereka ni dalam keadaan sumber lengkap dan tidak perlu mengaji lagi. Tak perlu diajar untuk berzikir, tak perlu diperingatkan, tak perlu diberitahu. Tak perlu diberitahu pada matahari esok pukul berapa nak terbit, dia akan terbit. Tak pernah culas dengan perintah Allah Ta'ala. Tak perlu diajar nak bangun malam, anjing berjaga malam sepanjang malam. Makhluk-makhluk tak perlu diajar nak berzikir pada Allah. Allah telah sebut dalam Quran, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh makhluk di langit dan di bumi sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita sedang nyenyak tidur, malaikat tak pernah tidur, beribadat pada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, Attatis sama, waktu aku pergi naik Isra wal Mi'raj, aku dengar langit mengeluh, masya-Allah, menanggung bebanan yang sangat berat kerana banyaknya malaikat berada di atas bahu. Masya Allah, bahu langit, masya Allah. Wa huqqala an taut, memang patut pun langit itu mengeluh. Kenapa? Ma min mawd'in, tidak ada ruangan kosong di langit sana, walau biqaidi shibrin, walau dengan kadar satu jengkal, illa wa fihi malakun, melainkan di segenap ruangan di langit sana. Malaikat tak pernah didakwah, tak perlu dipanggil untuk azan datang ke masjid. Masjid-masjid di alam malakut sana penuh. Bahkan selain daripada masjid pun, di tanah-tanah, di ruangan-ruangan, di lapangan-lapangan di langit sana penuh dengan para-para malaikat yang senantiasa meletakkan dahi mereka sujud pada Allah Ta'ala. Ibarat kata kalau manusia ni tak sembah Allah, seluruh dunia dah sembah Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan dunia ni untuk manusia. Innamad dunya khuliqat lakum. Allah Ta'ala ciptakan dunia ni untuk kita, untuk manusia. Wa innakum khuliqtum lil akhirah. Dan sedangkan manusia bukan diciptakan untuk hidup kekal di atas muka bumi ini. Sama ada kita nak tinggalkan dunia, nak mati, cintakan akhirat ataupun cintakan dunia,
Satu hari nanti pasti kita akan tinggalkan dunia ini, masya-Allah. Kenapa? Wa innakum khuliqtum lil akhirah, kerana kita diciptakan untuk akhirat. Allah Ta'ala ciptakan kita untuk kekal di alam akhirat. Nanti dalam syurga, satu orang malaikat akan mengumumkan kepada sekalian ahli syurga, ya ma'asyara ahli jannah istami'u, dengar sini baik-baik wahai ahli syurga. Innalakum an tahyu fala tamutu abadan. Di sini kamu akan terus hidup selama-lamanya, kamu tak akan mati. Wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Kamu akan mengecap nikmat demi nikmat, kelazatan demi kelazatan, kesedapan demi kesedapan. Makan sedap, minum sedap, berjalan sedap, berenang dalam sungai pun sedap. Air sungai susu, sungai madu, sungai air arak, sungai air biasa. Makan buah-buahan dalam surga, makan daging burung dalam surga. Nikmat bertambah setiap masa. Wa innalakum an tan'amu, innalakum an tahyu fala tamutu abadan. Kamu akan hidup selama-lamanya dalam syurga, tak akan pernah mati lagi. Wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Kamu akan mengecap nikmat demi nikmat, kamu tak akan dihalang untuk mengecap nikmat itu. Tak ada siapa kata jangan makan. Dekat dunia ni kita semua nak makan sedap-sedap. Nak makan seafood, masya-Allah. Orang rumah kata tak boleh bang, gaut bang, masya-Allah. Semangat nak makan durian musangking, masya-Allah. Kawan kata jangan makan banyak-banyak durian. Baru ni keluar kenyataan, apa dia? Durian makan banyak pun boleh memudaratkan, masya-Allah. Jadi dekat dunia ni tak boleh nak berlebih-lebihan, apa pun tak boleh lebih. Kan? Masya-Allah. Ibadat je kena lebih. Makan tak boleh lebih dekat dunia ni. Nak makan lemak lebih tak boleh. Nak makan, masya-Allah, buah durian lebih pun tak boleh. Nak makan daging lebih pun tak boleh. Kambing lebih sangat pun tak boleh. Masya-Allah. Dekat akhirat saja segala keinginan hawa nafsu manusia ni ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Syaratnya di dunia ni manusia tunaikan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam syurga baru Allah Ta'ala akan tunaikan kehendak kita semua, masya-Allah. Wa inna lakum an tashubbu fala tahramu abadan. Kamu akan muda buat selama-lamanya, tak akan beruban lagi, tak akan tua lagi, buat selama-lamanya. Jadi kerana itulah tuan-tuan rahmati Allah, dalam kehidupan kita yang pendek ini, 60-70 tahun ini, Allah Ta'ala buat satu keputusan yang sangat besar terhadap manusia. Yang hari ini rata-rata manusia hari ini sedang mencari identiti, mencari maksud hidup, mencari apa tujuan hidup ni, falsafah kehidupan, tasawur kehidupan. Dan ulama kata siapa yang salah bayangan dia tentang kehidupan, memaknai makna kehidupan ini, maka salahlah usaha dia, dan bila salah usaha dia, maka salahlah perjalanan di direction untuk menuju ke alam akhirat. Tapi kalau siapa betul tasawur dia, gambaran dia ni betul terhadap kehidupan dunia ni, maka betullah kerja dia, usaha dia, dan bila betul kerja dia, maka betullah natijah result kehidupan yang akan dia dapat. Hari ini dalam dunia ni, secerdik-cerdik orang Yahudi, tuan-tuan, tetapi mereka hari ini banyak di antara mereka yang salah dalam memaknai makna kehidupan ini. Sebab itulah ulama kata, ketika mana Allah lahirkan seluruh makhluk dalam keadaan alim, Allah buat manusia ni satu-satunya makhluk yang diciptakan, dilahirkan ke dunia dalam keadaan jahil. Ilmu dunia pun tak erti, matematik, sains pun masa lahir tak pandai lagi. Ilmu BM pun tak erti. Duk mengaji pun kadang-kadang sekolah tak lulus PSA juga, tuan-tuan. BM tak lulus. Walaupun duk mengaji pandai-pandai dah tu. Ilmu agama pun sama juga. Kalau tak mengaji fiqah, tak mengaji tasawuf, tak mengaji usuluddin, tak mengaji tafsir, tak belajar terjemah Quran, Fatihah punya makna pun dia tak erti. Makna doa kunut pun dia tak pandai. Makna doa iftitah pun dia tak erti. Makna doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani tak erti. Bila tak faham makna Quran, macam mana dia nak faham apa kehendak Allah? Apa tujuan Allah Ta'ala buat kita ni, kita tak akan faham. Kita tak erti. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, Allah beritahu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu, kamu tak tahu. Tak tahu apa tujuan hidup,
Apa tak tahu apa tujuan Allah lahirkan kita di sini. 60 tahun ni nak buat apa? Kan, Masya Allah, lepas mati nanti kita nak ke mana? Tak tahu. Jahil. Masya Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kerana manusia ni walaupun dia jahil, tetapi Allah buat dunia ni untuk dia, kerana dia. Dan manusia ni kata ulama adalah mesin yang termahal yang pernah Allah ciptakan. Masya Allah. Macam mana kapal terbang tu mesin yang mahal, kapal selam tu mesin yang mahal. Bukan suka-suka kita nak pakai benda mahal ni tuan-tuan. Mesti ada panduan, mesti ada pedoman. Untuk itu Allah hantar arkitek, engineer yang paling pandai, yang paling bijak, yang paling faham tentang hakikat manusia ni, iaitu Nabi-Nabi datang ke dunia ni untuk bagi tahu kepada kita apa tujuan kita datang ke dunia ni. Apa benda kita nak buat dalam tempoh 60 tahun ni, 70 tahun ini. Macam mana kita nak menghabiskan masa kita siang dan malam ini. Tuan-tuan yang mulia, tetapi bila mana Nabi datang ke alam dunia, bukan semua umat ini bersedia untuk beriman dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi SAW beritahu, ala inna bani adam khuliqu ala tabaqatin syatta. Ketahuilah semuanya anak Adam ini dilahirkan ke dunia dalam keadaan berbagai-bagai keadaan. Faminhum may yuladu mu'minan. Sebahagian di antara mereka lahir ke dunia terus beriman pada Allah Ta'ala macam kita semua. Alhamdulillah. Tuan-tuan mulia, menjadi seorang mukmin ni bukan benda kecil tuan-tuan. Orang Yahudi cerdik-cerdik dekat Eropah sana, sampai hari ni dia tak jumpa lagi nak cari Tuhan tuan-tuan. Nak mencari kebenaran tak jumpa lagi. Bertahun-tahun mengkaji ilmu agama Kristian, kaji tak jumpa. Agama Buddha pergi tak jumpa. Macam mana seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala sebelum masuk Islam, banyak agama dah dia ikut, banyak guru dah dia follow, akhirnya baru jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi dah hidup ni. Tapi kita alhamdulillah tak payah mencari, tak payah mengkaji. Lahir ke dunia terus kenal Allah, di telinga kita telah diazan dan diiqamatkan oleh mak ayah kita, langsung kita dia bagi tahu, wahai anak, ketahuilah bila kamu datang ke dunia ni, amalan yang terafdal, amalan yang paling mulia sekali yang kita kena buat di dunia ni adalah beriman pada Allah Ta'ala. Bila ditanya oleh sahabat Nabi pada Rasulullah SAW, ayul a'mali afdal, amalan mana yang terbaik yang kita nak buat seumur hidup kita ni, 60 tahun ni nak buat benda ni, 60 tahun ni. Maka 60 tahun ini kita nak beriman pada Allah dengan sebenar-benar iman, bukan iman yang naqis. Kita doa pada Allah, orang pergi haji apa doa dia? Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, kami nak iman yang kamil, yang sempurna. Wa yaqinan sadiqa, dan keyakinan yang jujur pada Allah Ta'ala. Yakin dengan sebenar-benar yakin pada Allah Ta'ala. Ini amalan yang paling afdal. Sebab itu bila orang pergi haji tuan-tuan, benda yang paling banyak kita kena ucap adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Supaya kita nak hati kita yang kurang yakin pada Allah, hati kita yang ragu-ragu pada kudratullah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, hati ini dibawa dengan yakin dengan sebenar-benarnya. Hari pertama kita datang ke dunia, Allah Ta'ala dah hajar kita, wahai anak, jangan syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak, jangan syirik pada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar sekali. Ini nikmat bila kita lahir sebagai orang beriman. Dah tahu dah, kerja yang paling afdal sekali di dunia ni iman pada Allah Ta'ala. Kemudian tanya pula lagi, sahabat Nabi tanya, summa ayyun ya Rasulullah, selepas beriman pada Allah, apa pula amalan yang terbaik? Kalau kita tak tahu apa, kena tanya pada Nabi. Masya Allah, sahabat Nabi dulu sebelum mendapat hidayah daripada Allah, mereka ini tak nampak maksud hidup ni tuan-tuan, tak tahu pun apa tujuan hidup. Mereka sangka siapa paling tinggi pangkat, dialah paling berjaya. Siapa boleh pegang kuasa, dia paling berjaya, yang boleh kontrol Mekah. Siapa yang pegang Darun Nadwah, itu orang paling hebat. Sahabat Nabi dulu fikir,
Siapa yang berani boleh bunuh orang, hebat. Itulah orang yang berjaya, Masya Allah. Makna kejayaan dia pun tak reti. Sehingga datangnya Nabi SAW. Kata sahabat Nabi, kunna na'budul hajar. Sebelum ini kami sembah batu. Kalau Nabi tak datang sampai kiamat, kami sembah batu. Wa na'kulul jifah, kami makan bangkai dulu. Sebab itu sahabat Nabi setelah dapat hidayah, mereka ni sekurang-kurangnya bermula dengan syirik pada Allah, tetapi hujung-hujungnya Allah bagi hidayah berkat tarbiyah dan dakwah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi berulang-ulang kali bagi tahu, laulallah, kalaulah bukan kerana Allah bagi hidayah kepada kami, ma sallaina, kami tak tahu semayang. Kita semayang tadi sebentar tadi tuan-tuan. Berapa banyak dalam dunia manusia ni tahu Allah itu ada, tapi tak reti nak sembah Allah macam mana. Maka dia sembah Allah dengan cara masing-masing. Ada orang buat begini, ada orang buat begini, ada orang buat begini. Kalau Allah tak hantar Nabi Muhammad SAW tunjuk pada kita, ini cara sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembayanglah macam mana kamu tengok aku sembayang. Sampai hari ini kita, waktu hati kita rindu nak sembah Allah, tak tahu nak sembah Allah macam mana. Ikut pandai sendiri. Sebab itu tuan-tuan, kedatangan Nabi Muhammad SAW ni kepada kita ni satu rahmat yang besar. Nabi ni macam seorang ayah mengajar seorang anak. Ana lakum bimanzilatil walid. Aku dengan kamu macam ayah ajar seorang anak. Satu-satu benda Nabi ajar. Macam mana nak guna mulut, Nabi ajar. Macam mana nak guna mata seumur hidup 60 tahun ni. Benda yang boleh tengok, benda tak boleh tengok. Benda yang halal boleh tengok, benda yang haram tak boleh tengok. Benda halal boleh cakap, benda haram tak boleh cakap. Nabi ajar kita nak guna hati. Nabi ajar nak guna anggota kekuatan. Nabi ajar kita nak guna harta. Nabi ajar kita nak guna masa. Nabi tak nak kita rugi 24 jam kehidupan kita tu. Masa tu siang dan malam, pagi, petang, Nabi ajar jadual kehidupan pada kita. Sampai nak minta apa pada Allah pun Nabi ajar. Bukan Nabi suruh kita pandai-pandailah berdoa, tak ada. Nabi bimbing kita berdoa. Nabi bimbing kita berzikir. Nak zikir apa yang terbaik? Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir yang terbaik, nak zikir pada Allah Ta'ala. Semua diajar tuan-tuan. Ini tasawur Islam ni tuan-tuan, mengajar kita satu gambaran yang jelas tentang kehidupan ni tuan-tuan. Tak ada agama dalam dunia ni seindah Islam, sesempurna Islam, mengajar kita ni tertib kehidupan. Macam mana nak atur kehidupan, macam mana nak berkeluarga, macam mana nak kahwin, macam mana nak beranak cucu, macam mana nak bekerja, macam mana nak bergaul, macam mana nak berakhlak, macam mana hubungan dengan Tuhan, macam mana hubungan dengan makhluk, macam mana dengan binatang, macam mana dengan alam. Masya Allah, kita tak reti. Nabi ajar kita. Golongan yang pertama, lahir ke dunia dalam keadaan beriman. Untuk orang ni pun, Nabi ajar dia macam mana cara nak mula-mula kehidupan kita. Anak dah besar umur 7 tahun nak buat apa, Nabi ajar kita. Anak umur 10 tahun nanti nak buat apa. Bila anak dah besar, Nabi suruh pisahkan antara tempat tidur. Ini berkatnya, rahmatnya kita jadi orang Islam tuan-tuan. Hidup kita terbimbing. Dan hidup kita bermakna. Hidup kita ni berpahala. Semakin kita lama hidup, semakin kita dekat dengan Allah. Semakin bertambah kasih sayang Allah pada kita. Sebahagian di antara mereka, Masya Allah, kata Nabi, lahir ke dunia sebagai mukmin, hidup sebagai mukmin, dan mati sebagai mukmin. Masya Allah. Ini golongan yang pertama, Allah lahirkan di atas muka bumi. Kita lah semua itu, Masya Allah. Mudah-mudahan hidup kita di atas iman, mati kita di atas iman. Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wahsyurna bil iman. Matikan kami dalam iman, bangkitkan kami pada mahsyar dengan iman, dan masukkan kami ke dalam syurga bersama dengan iman, bersama dengan orang beriman. Masya Allah. Doa kita tuan-tuan, doa kita ni, apa doa kita? Kan? Doa kita yang tertinggi, yang terbaik, doa nak jadi orang soleh tuan-tuan. Minta doa nak jadi orang soleh, itu doa yang terbaik. Rabbana hablana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, beri kami kebijaksanaan dalam kehidupan dunia ni ya Allah.
dan gabungkan kami di alam akhirat nanti bersama dengan orang-orang saleh. Sebab apa tuan-tuan mulia? Matlamat hidup kita nak jadi orang baik. Kita datang ke alam dunia nak jadi orang baik. Golongan yang kedua yang Allah Ta'ala lahirkan ke dunia ni, dia tak minta, ini semua aturan Allah Ta'ala. Allah mengatur. Awal kehidupan manusia berbeza, tapi manusia boleh pilih pengakhiran yang macam mana yang kita nak daripada kehidupan kita ni tuan-tuan. Golongan yang kedua, faminhum may yuladu kafiran. Sebahagian di antara manusia lahir ke dunia dalam keadaan kafir, wa yahya kafiran, hidup di dunia dalam kekufuran. Ini golongan paling rugi sekali tuan-tuan. Lahir ke dunia sebagai orang kafir, hidup di dunia pun sebagai orang kafir. Dan syaitan ni tuan-tuan, kerja dia sesatkan orang kafir ni dengan membayangkan syirik itu, dosa yang paling Allah benci itu, sebagai kerja yang ibadah yang termulia. Syirik pada Allah ni, menduakan Allah Ta'ala ni, satu ibadah yang paling mulia. Sembah patung, buat macam-macam upacara-upacara, dan dia nampak pekerjaan yang dia buat tu indah, comel, cantik. Dia nampak ini rasa tanda dia bersyukur pada Tuhan dia. Tapi dia tak reti. Yang ni dengan bimbingan Nabi, yang ni dengan bimbingan hawa nafsu dan syaitan. Dan ditakdirkan oleh Allah matinya juga sebagai seorang kafir, masya-Allah. Lepas tu dia pula mempertikaikan kenapa Allah Ta'ala jadikan orang tu kafir, kenapa kami lahir dalam keadaan tidak beriman pada Allah, kenapa kami lahir daripada perut ibu yang tak beriman pada Allah. Allah dah awal-awal lagi bagi tahu. Sebab itu sebelum Allah Ta'ala hantar kita ke dunia ni, Allah kumpulkan kita di alam roh. Yang beriman, yang kufur, Allah dah tanya, bukankah aku Tuhan kamu? Semua dah jawab, bala syahidna, bahkan kami bersaksi sesungguhnya engkaulah Tuhan kami, akan kami sembah bila kami datang ke dunia nanti Allah. Dan kami berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang kami, nusuk kami, haji kami, korban kami, hidup kami, mati kami, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kita ni hamba, 60 tahun kita jadi hamba Allah, Allah tak akan balas, kita akan jadi tuan, jadi raja dalam syurga buat selama-lamanya. Tapi ada orang tuan-tuan, 60 tahun hidup ni dia tak sanggup dan dia tak nak mengaku Allah sebagai Tuhan dia. Tak nak tunduk, tak nak patuh pada Allah. Sebab itu hidayah ni benda penting. Hidayah ni benda penting. Sebab itu dalam semayang, benda doa yang paling afdal dalam semayang. Sebab itu bila di antara nama suratul Fatihah ini tuan-tuan, ulama kata ta'limul masalah. Di antara nama surah Fatihah itu disebut oleh ulama surah ta'limul masalah. Surah itu Allah ajar kita cara berdoa. Kan? Kita tak reti nak doa. Macam mana nak mulakan doa? Puji Allah dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan tu yang menjaga alam ni macam mana? Dia menciptakan kita, mendidik kita, menjaga kita dengan penuh kasih sayang. Lebih daripada ibu sayang pada anak, Allah jaga kita ni tuan-tuan. Maliki yaumiddin. Walaupun Allah Ta'ala jaga kita dengan penuh kasih sayang di dunia, di alam akhirat nanti pun yang jaga kita, yang masukkan kita ke dalam syurga adalah Allah Ta'ala. Karena itu iyyaka na'budu. Wahai Allah, di dunia ni hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta, berdoa ya Allah. Dan doa yang paling afdal kami nak minta di dunia ni apa ya Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami, pimpinlah kami, tariklah tangan kami berjalan di atas jalan hidayah. Jalan para nabi, jalan para siddiqin, para syuhada, para solihin. Jalan ini Masya Allah, jalan yang pahit bagi nafsu. Bagi nafsu kita ni pahit nak berjalan di atas jalan para nabi ni. Nak taat pada Allah. Nafsu tak suka. Masya Allah. Tetapi Masya Allah, dalam benda nafsu tak suka tadilah, Allah Ta'ala letak keredaan dia. Allah letak kesukaan dia. Jalan para nabi. Kita yang duk jalan di jalan para nabi ni tuan-tuan, dalam masa yang sama, syaitan dia tak pernah penat dan tak pernah jemu untuk sesatkan anak Adam ni tuan-tuan. Untuk tarik kita yang dah duk jalan yang lurus ni, dah duduk pergi masjid,
dah duduk di madrasah tahfiz, dah duduk mengaji dengan alim ulama, dah duduk dalam masya-Allah jemaah umat Islam yang hebat, yang kuat, syaitan dia tak putus asa. Dia akan cuba tarik kita supaya terjerumus ke dalam jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, jalan orang sesat. Sebab tu selagi tak mati, tak ada jaminan kita selamat. Selagi belum mati dengan kalimah la ilaha illallah, selagi belum mati dalam keadaan beriman pada Allah, selagi itu tak ada siapa pun dalam masjid ni, termasuk saya yang bercakap, boleh confirm diri kita dia akan mati dengan iman. Sebab tu kena usaha setiap masa, berdoa setiap masa, takut dan risau setiap masa. Iman kita, iman keturunan kita, anak cucu kita. Sebab itu Nabi Ibrahim AS, saya bawa balik haji tuan-tuan, kisah yang paling utama, watak yang paling penting bila orang pergi haji ni, dia kena study kehidupan Nabi Allah Ibrahim AS ni, Masya Allah. Seorang Nabi yang hidupnya Allah iktiraf keimanan dia hanifan. Seorang yang mana hatinya tak pernah cenderung walau sesaat kepada makhluk. Walaupun sesaat kepada makhluk, hatta Jibril nak tolong dia pun, Jibril balik. Hari dia nak dicampak dalam api oleh Namrud laknatullah alaih, nak dicampak dalam api, Jibril kata, kami datang malaikat nak tolong kamu, bagi tahulah pada kami apa yang kamu nak suruh kami buat. Nabi Ibrahim AS tanya pada malaikat Jibril AS, tuan datang dengan arahan Allah atau datang dengan kehendak tuan sendiri? Dia kata, kami minta izin pada Allah nak tolong tuan, sebab ini kekasih Allah, Habibullah, Khalilullah, tengah dalam keadaan kritikal ni, nak campak dalam api, ditelanjangkan, dipermalukan depan orang ramai. Jibril AS Nabi Ibrahim AS kata, amma ilaika falah. Kan, kalau kamu datang dengan permintaan, request pada Allah Ta'ala, tak payah tuan balik. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hidup saya ni Allah saja dah cukup. Saya tak perlu selain daripada Allah Ta'ala untuk tolong saya. Allah yang letakkan saya dalam keadaan ini, dia lebih faham, dia lebih tahu keadaan saya. Tak payah awak masuk campur dalam urusan ini, balik. Masya Allah. Selama ini malaikat-malaikat tak nampak kehebatan manusia ni tuan-tuan. Sebab itu masa Allah nak ciptakan manusia, malaikat antara makhluk yang bertanya, kenapa Allah buat manusia? Tapi hari itu barulah timbul rasa respect di hati malaikat, termasuk Jibril AS. Kalau begini keadaan manusia, memang mereka jauh lebih hebat daripada kami. Kalau kami berada pada kedudukan Ibrahim AS, dah tentu orang nak tolong kita pasti akan, Masya Allah, pertolongan Allah dah datang. Jibril sendiri turun nak tolong kita, ketua para malaikat. Tapi kerana sifat hanif yang ada pada Ibrahim AS, tak perlu, walaupun malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah pun nak tolong, tak perlu balik. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah puji dia hanifan muslimah. Dan dia orang pertama yang serah diri bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Sebab itu hari ini tuan-tuan mulia, selepas kita mengucap kalimah la ilaha illallah ni, ada 4 pangkat, 4 darjat yang kita semua kena usahakan dalam diri kita ni tuan-tuan, bersempena dengan hari Ma'al Hijrah ni tuan-tuan. Lepas ni nak cari pangkat apa lagi? Kita tak nak cari pangkat Datuk, tak nak cari pangkat Datuk Seri, Tan Seri, tak mau. Kita ada nak 4 pangkat je dalam hidup kita ni. Dan inni muslimun, mu'minun, muhajirun, mujahidun. 4 je pangkat kita nak dalam hidup kita, insya-Allah Ta'ala. Yang pertama, nak jadi muslim. Kita ni hidup dunia ni nak jadi muslim. Kita nak Allah iktiraf kita ni muslimah. Dan kita pun dalam doa iftitah tadi kita baca, wa ana minal muslimin, I am among those people who submit himself to Allah Subhanahu wa taala. Aku termasuk di antara orang yang menyerah diri bulat-bulat pada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim beritahu, wa ana awwalul muslimin, I am the first, aku orang pertama dalam dunia ni serah diri bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Setakat nama Islam tu mudah tuan-tuan. Nama Islam dalam pedalang tu mudah nak tulis Islam tu. Tapi kalau serah diri bulat-bulat pada Nabi Ibrahim, pada Allah Ta'ala, sebagaimana Nabi Ibrahim buat, Masya Allah, dia tak ada keputusan ke atas diri dia dan keluarga dia, melainkan apa yang Allah putuskan. Allah putus bawa pergi isteri pergi ke Mekah, bawa. Allah putus buat Kaabah, buat. Allah putus sembelih Nabi Ismail, dia sembelih.
Dia tak ada apa-apa halangan untuk buat perintah Allah kerana dia tahu dia hamba Allah Ta'ala. Kita hari ini, Masya Allah, kita akan pilih-pilih perintah Allah yang sesuai kita buat. Orang rasa malam ni nak sembahyang 2 rakaat tahajud, buat. Esok rasa malas pula, tak buat pula. Hari ni rasa rajin, sejuh baca. Esok 2-3 bulan tak mengaji pula. Kan? Kita ni Islam, tapi kita serah pada Allah Ta'ala benda yang kita nak serah, tapi benda yang kita tak nak serah, kita tak serah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, la yu'minu ahadukum, tak beriman seorang kamu sehingga nafsu kita ni tunduk pada agama yang Allah bawa. Bukan agama kena ikut nafsu, nafsu kena ikut agama. Agama ni ada yang sesuai dengan nafsu, ada yang tak sesuai dengan nafsu. Kebanyakan ajaran agama nafsu tak suka. Nafsu tak suka puasa Isnin Khamis, Allah berat dia. Semua hari-hari kawan ajak makan. Tapi hari ni pagi ni kena puasa pula, Allah berat nafsu. Tapi tuan-tuan, nak serah diri ni ikut aturan Allah, ikut jadual Allah, baru jadi Muslim. Dan Nabi memberikan ta'rif Muslim. Dalam hadis dia, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Muslim yang betul ni, dia kata, orang yang mana orang Islam lain terselamat daripada kejahatan mulut dan lidah dia. Min lisani, lidah dia, wa yadihi, dan tangan dia. Ini orang Muslim. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pergi ke negara luar, tuan-tuan, ke Eropah, are you Muslim? Yes, I am Muslim. Tapi orang Islam di luar negara ni, dia bagus, dia tunjuk Islam yang baik pada orang. Contohnya kita duduk di Jepun, tuan-tuan, kita kena tunjuk Muslim lebih baik daripada orang Jepun. Bagus juga tuan-tuan, duduk luar negara ni. Tapi biasanya bila duduk dalam negara Islam, orang Islam tak berjaya nak tunjukkan contoh ini Muslim yang sebenar. Lidah kita menyakitkan orang. Ada je hari-hari orang terluka hati dengan kita ni, tuan-tuan. Ada orang pecah hati dengan kita hari-hari. Isteri kita pun, kan, dengan lidah kita dengan dia, kadang-kadang dia kecil hati. Kadang-kadang anak perempuan kita sulung kecil hati dengan kita, tuan-tuan. Lidah kita ni belum lagi. Sebab itu, tuan-tuan mulia, hari ni benda paling besar, kalau kita nak hijrah, tuan-tuan, kita kena hijrahkan hati kita ni, tuan-tuan, menjadi hati seorang Muslim yang sebenar, tuan-tuan. Hati kita ni dulu. Sebelum kita nak ubah perangai kita, nak ubah akhlak kita ni, kena bentuk hati kita. Sebab itu orang pergi Mekah, tuan-tuan, intisari haji ni, tuan-tuan, apa dia? Alhamdulillah saya bawa balik seminggu daripada haji, tuan-tuan. Bila saya kaji apa rahsia haji ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak jiwa hamba dalam diri kita tu zahir pada hari Arafah tu, tuan-tuan. Bila kita mari daripada jauh, tinggalkan anak bini kita, tinggalkan negara kita, tinggalkan pakaian kita, tinggalkan pekerjaan kita, kesayangan kita. Allah mari hantar kita duduk dalam suasana seperti jadi orang gelandangan, tuan-tuan. Raja pun kena jadi gelandangan, orang miskin pun jadi gelandangan. Hari Muzdalifah tu semua orang tidur atas pasir belaka, tuan-tuan. Tak usah kata hebat lah, kan? Tak usah kata kita ni orang hebat lah. Hari Muzdalifah pagi tu, daripada malam sampai pagi, semua tidur atas pasir, tuan-tuan. Kalau orang Malaysia ni adalah sikit kapek, tuan-tuan, tapi atas pasir juga, berdebu badan kita. Allah nak kita rasa jiwa hamba yang sebenar, tuan-tuan. Kalau tak mari haji, duduk dalam aircon macam ni, payah nak dapat jiwa hamba ni. Semayang dengan jiwa hamba, berdoa dengan jiwa hamba, berzikir dengan jiwa hamba. Sebab itu, tuan-tuan mulia, mula-mula sekali kita kena rawat hati. Nak berubah ni, tuan-tuan, kena mari inabah dalam hati kita. Rasa nak berubah kena ada dalam hati kita. Kalau tak ada perasaan nak berubah, tuan-tuan, tak akan dapat hidayah daripada Allah. Permulaan hidayah itu mesti ada inabah. Mesti ada rasa nak berubah dalam hati. Dengan kesungguhan sungguh-sungguh. Sebab apa, tuan-tuan mulia? Kalau separuh-separuh hati, Allah Ta'ala tak bagi. Sebab itu, tuan-tuan mulia, nak elok istiqamah lidah. Sebab itu baru ni nasihat saya pada jemaah haji, lepas balik haji ni, benda paling payah sekali adalah istiqamah. Semayang di Mekah senang, tuan-tuan. Semayang 5 waktu. Orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, marilah dulu lah. Penuh masjid, tuan-tuan. Tapi dekat kampung kita, azan yang sama nak mari, belum tentu ada kekuatan, tuan-tuan.
Sebab tu tuan-tuan, istiqamah ni, setelah jadi orang Islam, istiqamah, lidah cakap yang baik-baik balik haji. Kita dah training di Mekah, cakap benda baik-baik. Tak boleh cakap sepanjang menunaikan haji, fala rafath wala fusuq. Tak boleh mencarut, tak boleh cakap komplain yang bukan-bukan. Di Mekah pula kalau komplain, cash dapat. Benda tak molek, busuk lah, mari terus. Lalat mari tuan-tuan. Berat lah ni. Istighfar bawilah. Tuan-tuan rahmatul Allah. Nak istiqamahkan, jaga mata. Duduk Mekah jaga mata, tunduk mata. Tunduk tanah jalan. Nak istiqamah ni, anggota kita ni. Istiqamah telinga, tak dengar benda yang mungkar, benda yang mengarut, tak dengar. Alhamdulillah, saya duduk 44 hari di Mekah, Masya Allah. Tak ada dengar muzik, tak ada dengar benda. Alhamdulillah duduk. Kat sana mudah tuan-tuan. Balik ke Malaysia ni tuan-tuan, Masya Allah. Nak dapat istiqamah jadi orang Islam saja pun dah berat dah. Tetapi selepas makam orang Islam, dah betul dah semua anggota jawarih kita ni ikut perintah Allah, makam nombor 2. Setelah kita ni tuan-tuan, Allah bagi hidayah pada kita jadi orang Islam. Kalau orang kafir tadi lahir dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir, kita ni jadi Islam. Tapi kalau kita tak berhijrah tuan-tuan, kita duduk di takut lama, mati sebagai seorang Muslim. Baguslah. Allah dah beritahu dah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati melainkan sebagai seorang Muslim yang serah diri bulat-bulat pada Allah. Nabi Ibrahim AS pun dekat nak mati. Nabi Yaqub AS, benda yang paling risau sebelum dia mati apa? Pada anak cucu dia. Bahkan doa Nabi Ibrahim AS, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan Mekah ni negeri yang aman dan jauhkanlah diriku dan anak cucu aku daripada menyembah berhala. Ini kerisauan orang beriman ni tuan-tuan. Setelah kita usaha atas iman sungguh-sungguh, hari-hari cakap kebesaran Allah, hari-hari zikir nama Allah, hari-hari sujud pada Allah, patuh pada Allah, sebelum mati kita risau jangan sampai bila kita mati nanti ada salah seorang daripada anak cucu kita meninggalkan Islam tuan-tuan, meninggalkan iman. Nabi Ibrahim doa pada Allah, tapi Allah kata la yanalu ahdiz zalimin. Kan Allah kata anak cucumu yang zalim tak termasuk dalam doa ini. Ini yang kita takut. Kerisauan Nabi-Nabi sebelum mati, setelah dia beriman pada Allah dan dia bawa manusia beriman pada Allah, dia tak nak mati dalam keadaan mendengar berita seorang anak cucu dia terkeluar daripada Islam. Dan benda ni Masya Allah tuan-tuan boleh, Masya Allah. Kita hidup di zaman yang sangat bahaya sekarang ni tuan-tuan. Kan? Baru kita dengar ajaran baru pula, Nabi Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad pula dah. Astaghfirullahalazim. Ini zaman kita hidup ni tuan-tuan. 20 tahun lagi akan datang, tak tahu ajaran benda dah. Ayah Pin mati dah. Mari pula ajaran lain baru pula tuan-tuan. Ajaran sesat ni duk mari sokmo dalam Islam ni. Sebab itu tuan-tuan, kita kena doa. Saya pergi Mekah tuan-tuan, antara doa paling banyak, ya Allah selamatkanlah anak cucu aku, ya Allah. Kita ni jadi baik sebab apa? Hari ni tuan-tuan duduk dalam masjid ni semua berkat doa nenek moyang belaka ni. Nenek moyang kita tiap-tiap malam doa untuk anak cucu. Alhamdulillah berkat doa kita, Allah kawal kita tuan-tuan. Tetapi tak cukup. Kalau jadi orang Islam saja kita selamat diri kita, belum tentu kita selamatkan orang lain tuan-tuan. Sebab itu kena naik lagi satu lagi makam. Hijrah ni tuan-tuan. Kita ni tak perlu dah tinggalkan Kuantan ni, pergi ke negeri lain, tak ada dah. Sebab semua dah jadi negara Islam belaka dah. Satu dunia ni. Sebab itu dalam musim ma'al hijrah ni, hijrah yang pertama, berazamlah kita nak jadi orang Islam yang betul-betul Islam. Islam yang diakui oleh Allah Ta'ala, Islam yang buat perintah Allah tanpa pilih-pilih, semuanya kita lakukan dengan sempurna, sepenuh hati kita, dengan sepenuh keyakinan. Selepas Islam tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita jadi mukmin. Mukmin ni, kalau Islam tu memberi keselamatan pada diri sendiri dan selamatkan orang lain, mukmin ni memberi keamanan pada diri kita dan memberikan keamanan pada orang lain. Lebih tinggi lagi maqam orang mukmin, kita mengamankan orang lain, menenangkan orang lain, mententeramkan orang lain. Tengok orang bergaduh, kita tolong amankan dia, tenangkan dia, sabarkan dia. Kita sendiri pun mengamankan diri kita. Masya Allah. Kan? Bila ditanya oleh sahabat Nabi, siapakah orang mukmin ya Rasulullah?
Nabi kata al-mu'min man aminahun nas amwalahum wa anfusahum. Orang mukmin adalah orang yang mana orang lain harta dia dan nyawa dia terselamat daripada kejahatan kita. Harta orang kita tak ambil. Hari ni orang Islam tuan-tuan, semoga Allah rahmati kita, ampunkan kita. Jangan kata harta orang, harta masjid pun tak selamat tuan-tuan. Duit masjid pun hilang. Selipar. Orang kafir pergi gereja dia tak hilang selipar. Kita datang masjid kadang-kadang hilang selipar kita, Masya Allah. Kadang-kadang selipar Tok Imam orang pakai tuan-tuan. Masya Allah. Selagi itu tak beriman lagi lah. Sebab itu tuan-tuan mulia, hari ni kita semua kena buat muhasabah diri. Kita betul ke aku ni orang mukmin? Betul ke orang lain ni dah aman? Keluarga saya aman, isteri saya aman, anak saya aman, jiran tetangga saya aman, umat ini aman. Sebab itu tuan-tuan mulia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni mula-mula dia berdakwah di kalangan umat ini, diajak umat dia ta'allamnal iman thumma ta'allamnal Quran. Pelajaran yang kita kena belajar ni, kerana kita orang jahil, mula-mula sebelum kita nak belajar Quran, kita kena belajar iman dulu tuan-tuan. Bila kita belajar iman baru belajar Quran. Segala benda yang Quran beritahu, sebelum kita turun Quran lagi, kita dah beriman dah tuan-tuan. Iman macam mana iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hari ini betul ke kita beriman? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila ada orang nak gugat iman dia, betul ke percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kami dengar dia cerita semalam dia pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, pergi dalam beberapa jam saja dalam tempoh satu malam. Pergi tak naik roket, tak naik apa, pergi begitu saja. Kamu percaya wahai Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bagi tahu, kalau yang mengkhabarkan berita ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dahsyat daripada yang dicerita dia pun, kami percaya. Kami beriman. Hari itu Allah Ta'ala bagi gelaran As-Siddiq kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kerana dia adalah orang yang beriman dan membenarkan segala benda yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berapa banyak orang Islam tak yakin pada hadis Nabi, pada percakapan Nabi, pada nasihat Nabi. Kalau doktor khabar dia lebih yakin lagi. Tapi kalau Nabi cerita, kadang-kadang dia kurang yakin. Bukan marah doktor tuan-tuan, nak cerita bab keyakinan. Sahabat Nabi SAW, keimanan mereka pada Nabi SAW begitu sempurna. Sebab itu satu hari tuan-tuan, satu orang sahabat bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dia duduk dalam masjid, tengah berzikir, tengah beribadat. Bagi satu orang kawan dia bagi tahu, Masya Allah, wahai Abu Darda, balik, padamkan api sedang membakar rumah kamu. Ini kekuatan iman para sahabat Nabi. Yakin daripada sabdaan Nabi itu, tak bergonjak walau sikit pun. Dia kata rumah kamu terbakar. Kalau kita rumah terbakar, Masya Allah. Macam saya baru ni ada pengalaman, tengah berkhutbah Arafah ni, tengah sedap ni, tengah semangat bagi khutbah Arafah. Masya Allah. Di padang Arafah, tiba-tiba satu orang perempuan di belakang, api. Kata, mana ada api? Tapi tengah khutbah, nak berhenti tak boleh. Ini kalau tak berhenti khutbah dia kan dia orang kata tak sempurna pula haji dia kan. Tapi saya tak ada nampak asap pun. Kelangkabut orang perempuan belakang, api. Lah, Masya Allah. Saya kata pergi tengok sekejap, tapi tak boleh nak berhenti ni khutbah ni. Tengah azan kedua tu. Rupanya jemaah kita pergi belakang, rupanya dekat belakang tu ada solotik je tuan-tuan. Solotik tu warna merah. Dia ingat api. Allahu Akbar. Kelangkabut tengah khutbah tuan-tuan. Saya kata mana ni? Tengah sedap khutbah ni, saya kata kita waktu itu tengah cerita hal syaitan tuan-tuan. Syaitan hari Arafah ni hari dia paling kecewa sekali. Bila dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam buat permohonan doa yang sangat dahsyat, hari itu syaitan kecewa sambil baling pasir batu atas kepala dia, kerana begitu kecewa sangat dengan berita yang didengar tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan ceritakan cerita ni tuan-tuan. Sangat istimewa tuan-tuan. Anak cerita ini baru nampak bayang api dah kelang kabut. Sahabat Nabi ni
Orang cerita rumah tuan terbakar, pergi padang api, dia tak tengok. Dia kata tak apa, insyaAllah tuan tenang, rumah saya insyaAllah tak terbakar. Oh yang khabar ni, ini yang tak boleh lawan dengan sahabat Nabi ni. Kan, kalau kita ada orang khabar rumah terbakar, pum selalu lah start ni lah motor. Sebab apa, kalau tak balik kan bini marah. Abang ni ibadat je di masjid, ini rumah kita terbakar, anak kita semua ni bahaya ni, abang duduk kat masjid lagi. Masya Allah. Mari pula orang kedua, wahai Abu Darda, aku tengok dengan mata kepala aku rumah kamu terbakar, pergi padamkan api. Orang mukmin ni tuan-tuan luar biasa tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia kata tak apa, rumah saya insya-Allah tidak akan terbakar. Kata pelik betul ni. Kali ketiga mari pula orang, rumah kamu terbakar. Kalau kita 3 orang, kamu confirm dah tuan-tuan. Confirm dah rumah terbakar ni. 3 orang bagi tahu. Dia kata insya-Allah rumah saya tak terbakar. Orang yang khabar ni, kami heran dengan kamu ni Abu Darda. 3 orang dah khabar kata rumah terbakar. Mari orang keempat, alhamdulillah Abu Darda, rumah jiran kamu semua habis terbakar. Cuma rumah kamu seorang je tak terbakar. Aku dah kata rumah aku tak akan terbakar. Dia kata macam mana kamu tak tengok? Kalau zaman sekarang boleh ada CCTV boleh tengok. Ini tak tengok, tapi boleh percaya dengan confirm rumah tak terbakar. Dia kata pagi tadi ketika mana aku keluar daripada rumah, aku dah baca doa yang aku belajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kalah dengan sahabat Nabi tuan-tuan. Kita hari ni tahu belaka doa Nabi. Nabi ajar belaka doa nak bagi lansai hutang. Apa dia? Tahu dah, tapi mengadu lagi. Kenapa ustaz hutang saya ni banyak sangat ustaz? Tolonglah doa. Nabi dah ajar dah doa. Itulah ustaz, saya buat tak jadi. Saya buat tak menjadi, takut-takut doa Maulana makbul insya-Allah lah. Mau balik haji, doalah sikit. Masya-Allah. Kita hari ni tak yakin pada doa kita kerana iman kita lemah tuan-tuan. Kita rasa doa kita ni sentiasa tak makbul je. Sedangkan tuan-tuan boleh, saya selalu bagi tahu, setan punya doa pun Allah terima tuan-tuan. Kan? 2 doa setan Allah kabul. Yang pertama minta panjang umur. Setan minta, ya Allah panjangkan umur sampai hari kiamat, aku nak sesatkan semua anak Adam masuk neraka bersama aku. Allah kata, qala innaka minal munzirin. Yang kedua, setan pernah doa pada Allah, ya Allah semua makhluk ada rumah, kami je setan ni mentang-mentang kami setan tak ada rumah, jadi bagilah rumah pada kami. Allah izinkan tandah jadi rumah setan. Tapi itu doa dia tuan-tuan. Setan pun tahu nak sesuatu benda kena minta dengan Allah. Setan tak boleh buat apa, tapi dia ajar kita jangan doa. Abu Darda tadi doa, aku dah keluar daripada rumah tadi, aku dah baca doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim, masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, a'udzu billahi min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Ulama kata doa ni insurans nyawa yang paling hebat sekali Allah bagi pada umat Nabi Muhammad SAW. Orang kafir tak ada ni tuan-tuan. Orang kafir tak tahu. Itu yang dia pergi cari insurans mahal tuan-tuan. Kita ni dah ada insurans. Masuk rumah bagi salam, insurans. Nak tinggal rumah baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah, insurans. Nabi kata siapa baca doa ini, malaikat kata wuqita wa kufita wa hudita. Siapa keluar daripada rumah baca doa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim, seorang malaikat beritahu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah guide you, Allah Taala telah pelihara you, cukupkan kehidupan you, dan Allah Subhanahu wa taala akan pelihara you daripada segala musibah. Masya-Allah. Seekor syaitan datang pergi jumpa member dia, kau tak kacau ke orang ni? Dia nak berjalan, dia nak tinggalkan rumah dia ni. Syaitan tu jawab apa? Bagaimana aku nak sesatkan orang yang telah dijamin oleh Allah Taala mendapat hidayah? Orang yang telah dijanjikan oleh Allah, dengan doa dibaca tadi, dia telah mendapat kifayah daripada Allah, mendapat wiqayah daripada Allah, mendapat hidayah daripada Allah. Setan kata sepanjang perjalanan dia, kalau 8 jam naik kapal terbang, 8 jam aku tak boleh kacau dia. Sebenarnya Allah bagi Islam ni tuan-tuan satu protection.
Saya baca dalam satu kitab tuan-tuan, semua perintah Allah dan sunnah Nabi ni adalah untuk jaga kita daripada syaitan. Syaitan ni dia boleh masuk dalam badan manusia ni ikut perjalanan darah. Kita masuk tandas dia boleh attack kita tuan-tuan. Bukan kata dalam tandas, tidur dalam masjid pun kena tindih lagi dengan syaitan tuan-tuan. Macam-macam. Dengan sihirnya dia boleh macam-macam attack kita dengan berbagai-bagai cara. Kalau tak attack kita dengan cara macam tu pun, dia attack hati kita. Nak sembahyang je, angkat takbir je, syaitan kata uzkur kaza. Ingat tu. Baru nak angkat takbir dia dah alih dah perhatian kita. Pak mata tertengok. Tertengok satu benda je. Saat lagi syaitan bawa kita pusing satu dunia tuan-tuan. Mengembara tengah sembahyang. Balik semula ke dunia, Isra' Mi'raj juga tuan-tuan. Balik semula ke dunia 1 saat sebelum bagi salam. Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Tengah sembahyang punya. Syaitan punya dahsyat tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala bagi perintah-perintah ni tuan-tuan untuk stop syaitan daripada menguasai diri kita. Sebab itu siapa nak selamat daripada syaitan, amalkanlah perintah Allah. Syaitan baru nak menguasai kita. Tadi dia suruh kita jangan bangun subuh tuan-tuan, kita bangun, Masya Allah. Syaitan kata hari ni tak boleh dia. Gagal aku sesatkan dia hari ni. Tapi esok aku cuba. Biar dia sembahyang lewat pagi besok subuh gajah, Masya Allah. Apa cara dia? Syaitan bagi kita tidur lambat malam. Main handphone. Tahu tak? Pukul 3 pagi pun tak tidur lagi. Duk tengok WhatsApp. Pagi esok subuh payah bangun. Bila subuh payah bangun, tahajud memang confirm tak bangun. Sebab itu Allah bagi jadual kehidupan ni. Sunnah Nabi ni pula tuan-tuan, Allah bagi untuk kontrol nafsu. Bila kita ikut sunnah Nabi ni, kontrol nafsu. Memang kita ni jahat belaka tuan-tuan. Idea tu macam-macam nak buat benda nakal tuan-tuan. Tapi bila piah atas kepala tuan-tuan, serban atas kepala, janggut ada tuan-tuan, pakai jubah pula, takkan tak Tok Haji macam ni kot. Segah juga. Sunnah ni menjaga kita tuan-tuan, memelihara kita daripada buat benda yang tak baik. Lebih-lebih lagi sunnah berjemaah macam ni tuan-tuan. Ini satu sunnah yang sangat besar ni, sembahyang berjemaah ni. Siapa yang berjemaah, syaitan tak boleh nak attack, nak ganggu ni jemaah ni. Syaitan boleh tangkap orang duduk di tepi kampung sana. Sebab tu ajaran sesat ni mudah diterima oleh orang yang duduk seorang-seorang, tak bercampur dengan masyarakat. Orang tu Masya Allah mudah syaitan ambil. Tapi orang berjemaah, syaitan tak boleh ambil. Sebab tu tuan-tuan, selepas maqam muslim, kita kena usaha supaya dapat maqam mukmin. Tak payah berbuat lah hak lain, kita berbuat ni je tuan-tuan. Ini yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Jadi orang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Bukan iman percaya pada Allah separuh-separuh tak. Yakin sebenarnya. Sebenarnya yang kita kalah dengan sahabat Nabi ni apa tuan-tuan? Kita kalah dengan bab yakin yang ada pada mereka. Yakin mereka sangat tinggi tuan-tuan. Sebab itu waktu saya pergi ke Saudi hari itu tuan-tuan, saya pergi ke sempadan Bahrain. Saya pergi ke tempat sebuah laut, di mana di laut itu seorang sahabat bersama dengan tentera dia bernama Abu Ala Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu tuan-tuan. Dia pernah menyeberangi lautan tadi sejarak 36 km pergi dan balik. Tanpa naik kapal, tetapi naik kuda di atas ombak tadi tuan-tuan, ombak laut. Tak tenggelam dan tak basah tapak kaki kuda mereka tuan-tuan. Tuan-tuan mulia, sahabat Nabi ni orang biasa macam kita. Dan bukan wali yang boleh terbang-terbang macam tu. Dia manusia biasa. Tapi kerana yakin daripada Allah Ta'ala begitu tinggi, kepercayaan daripada Allah begitu tinggi, ada masalah terus connect dengan Allah Ta'ala. Dan sahabat Nabi ni adalah umat yang paling faham bila waktu nak berdoa pada Allah. Kita tak erti waktu nak berdoa ni. Masa bila nak berdoa ni tuan-tuan? Kan? Sebelum susah ke, lepas susah ke, tengah susah ke, kita tak erti nak doa. Sahabat Nabi dia tahu ni saat ijabah, saat penerimaan doa daripada Allah Ta'ala. Dan dia yakin dengan kekuatan doa. Dan dia telah melintas lautan tu 36 km. Kami pergi naik atas jambatan tu. Kat tengah jambatan kita rasa tak apalah. Tak dapat macam sahabat Nabi terapung atas air. Kita duduk atas jambatan terapung pun tak apa dah ni. Kawan-kawan dapat juga semangat spirit.
Abu Ala Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nabi ni masya-Allah iman daripada Allah, yakin daripada Allah, percaya daripada Allah, iktimad pergantungan daripada Allah, tawakal daripada Allah terlalu tinggi. Sebab itu ulama kata hebatnya umat akhir zaman ni lebih kadang-kala walaupun Nabi ni maqam ni sangat tinggi, tetapi kadang-kala keyakinan yang ada pada umat akhir zaman ni kadang-kala menyebabkan pertolongan yang Allah bagi pada mereka lebih hebat daripada pertolongan yang Allah bagi pada para Nabi, tuan-tuan. Bila kita yakin sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Bukan kita merendahkan darjat Nabi. Nabi memang paling tinggi. Nabi Musa AS melintah Laut Merah. Bersama dengan dia ada Nabi Harun duduk sebelah, tuan-tuan. Tapi kerana orang keliling dia tak yakin. Benda ni melibatkan ilmu yakin, tuan-tuan. Ya. Bukan senang. Kaum Musa AS kata, wahai Musa, lagu mana kita ni? Depan laut, belakang tentera Firaun, kiri kanan bukit, macam mana nak lintah ni? Nabi Musa AS dia berjalan dengan orang yang tak yakin. Dia yakin tapi orang keliling ni tak yakin, jadi tak jadi, tuan-tuan. Jadi bila nak melintah laut, Allah suruh ketuk laut, terbelah laut, maka Bani Israel menyaksikan peristiwa 10 Muharram baru ni kan, kita puasa kan. Itu detik di mana Allah Ta'ala belah laut untuk Nabi Musa AS berjalan di atas pasir di dasar laut. Masya Allah. Allah tak tunjuk kemukjizatan sebagaimana mukjizat Abu Ala Al-Hadrami, karamah dia. Sebab apa? Nabi Musa yakin, Nabi Harun yakin pada Allah, tapi Bani Israel ni tak yakin. Jadi orang keliling tak yakin. Tak jadi jugalah, tuan-tuan. Walaupun laut tu terbelah dah, hebat dah tu. Tapi untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak ada bersama dengan mereka dalam perjalanan itu. Mereka bergerak di atas misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak berdakwah kepada orang Bahrain. Sampai di Bahrain, tuan-tuan, tak sempat dakwah lagi. Tak sempat dakwah lagi. Orang Bahrain tengok ini puak mana ni boleh berlari, boleh berjalan atas air ni. Allahu Akbar. Dengan kudanya tak basah. Akhirnya orang Bahrain kata kalau kita berlawan dengan diorang ni, insya-Allah tak menang kita. Berlawan dengan mereka ni, masya-Allah, macam dewa kayangan ni. Ini masya-Allah bukan manusia biasa ni. Sahabat sampai di persisiran pantai, semua orang Bahrain surrender, angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok sahabat Nabi belum dakwah lagi masuk Islam dah, tuan-tuan. Sebab apa? Yakin mereka pada Allah terlalu tinggi. Kita hari ni orang Islam, tuan-tuan, kita baca Quran tapi kita tak yakin dengan Quran. Kita baca doa tak yakin dengan doa. Kita amal agama tapi kita tak yakin dengan agama. Kita sembahyang hajat tak yakin dengan sembahyang hajat kita, tuan-tuan. Jadi sebab itu hari ini hijrah kita adalah untuk belajar yakin pada ajaran Islam dan ajaran agama. Nasihat Nabi, tarbiyah Nabi. Kalau tak rugilah Imam Bukhari hafal hadis juta-juta nak bagi kita, nak wariskan ilmu daripada kita, tapi kita baca tak yakin. Oh, Islam ni untung. Quran ada, hadis ada, kitab fiqh ada, kitab tasawuf ada. Tapi yang sekarang ni yang tak ada adalah keyakinan pada ilmu tadi, tuan-tuan. Ini telah tercabut daripada hati umat Islam. Sebab tu sekarang ni kita kena kembalikan keyakinan ini, tuan-tuan. Macam mana nak kembalikan keyakinan pada agama ni, tuan-tuan? Hari ini yang menyebabkan kita tak yakin pada agama ni kerana kita tak pernah bersusah payah kerana agama ni, tuan-tuan. Sahabat Nabi kenapa dia yakin dengan Islam? Sebab dia kerana Islam ni nyawa dia hilang, nyawa mak ayah dia hilang negara, dia hilang pekerjaan. Dia kena campak dalam api, dia kena letak batu atas dada. Berkat susah payah ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi keyakinan yang tinggi pada agama, tuan-tuan. Dalam memperjuangkan agama ni, sahabat Nabi tengok bantuan-bantuan gaib daripada Allah telah datang. Tuan-tuan rahmati Allah, baru ni kami pergi di Madinah, tuan-tuan, ke Khandaq. Selalu dah kalau pergi umrah, orang akan tunjuk ini masjid 7, masjid 7, masjid 7, tuan-tuan. Kita selalu pergi tengok. Ini tempat berlakunya peperangan Khandaq, Masjidil Fatah. Tapi baru kita diperdengarkan kisah sebenarnya, tuan-tuan. Rupa-rupanya, tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni sepanjang hidup dia ni, apa yang Nabi minta semuanya untuk umat, tuan-tuan. Tak ada untuk diri keluarga, walaupun ada sikit-sikit, tapi paling banyak ghalib, aghlabiyah, majoriti doa Nabi ni paling berat untuk umat.
kita dengar kisah-kisah Nabi berdoa, tuan-tuan. Yang pertama, kita selalu dengar kisah yang paling ajaib sepanjang saya perjalanan haji baru ni, bila mana saya baca hadis, potong hadis, tuan-tuan, berkenaan dengan permohonan doa Nabi untuk umat dia di hari Arafah. Supaya kita sedar ni, tuan-tuan, agama yang kita bawa ni benda yang sangat mahal, dan sampai pada kita ni dengan kasih sayang Nabi. Nabi kita SAW di hari Arafah, tuan-tuan, telah buat satu doa yang paling puncak, yang paling agung. Kita sedia maklum, tuan-tuan, di antara usul ataupun dustur Allah Ta'ala, undang-undang Allah dalam bab dosa hamba ni, walaupun Allah boleh ampun semua dosa hamba, tapi ada beberapa dosa yang Allah Ta'ala tak boleh maafkan, iaitu dosa sesama manusia. Hablum minallah, berhubung dengan Allah, tinggal semayang, tinggal puasa, tinggal zakat, tinggal haji, Allah boleh maafkan. Tapi dosa kita buat zalim pada orang lain, dosa ni tak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Pernah ambil harta orang, pernah makan duit orang, pernah nyanyi orang, pernah buat apa saja khianat orang keliling kita, sama ada kecil atau besar, tak akan diampunkan dosa kita oleh Allah. Tetapi di hari Arafah, Nabi SAW angkat tangan berdoa sampai nampak putih ketiak Nabi SAW. Di atas seekor unta yang bernama Qaswa, Nabi tak turun daripada unta tadi. Bayangkan, tuan-tuan, daripada Zuhur sampai Maghrib. Saya baru ni try lah nak buat. Sekejap buat, sejam berdoa, berhenti sekejap, minum air, minum teh, biskut. Lepas tu kan ajak jemaah doa lagi, pimpin jemaah berselawat, pimpin jemaah istighfar, taubat, nak menghabiskan masa. Kebetulan tahun ini Allah bagi haji, di musim haji ni hari Arafah terpanjang dalam sejarah 33 tahun. Maknanya lagi panjang peluang Allah Ta'ala nak bagi kita berdoa. Sebab Nabi SAW itu khairul du'ai du'a'u yaumi Arafah. Doa terbaik adalah doa di hari Arafah. Di hari yang terbaik ini, apa doa Nabi SAW untuk umat dia? Rupanya, tuan-tuan, hari itu intisari doa Nabi. Nabi paling banyak merayu pada Allah, ya Allah, tolonglah dalam bab dosa sesama manusia ni. Allah tahu kalau kita pergi haji, dosa kita dengan Allah diampunkan, tapi dosa kita dengan manusia tak diampunkan, tak mabrur lah haji kita, tuan-tuan. Tak mabrur lah haji kita kalau dosa dengan manusia tak diampun. Jadi Nabi kena buat doa supaya dosa dengan manusia pun diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, bolehlah aku buat satu permohonan, iaitu, ya Allah, keampunkanlah dosa penzalim-penzalim di kalangan umatku ni, terutama yang buat haji ni. Ya Allah, ampunkan dosa mereka. Dan untuk redakan, untuk tenangkan orang yang dizalimi, supaya dia puas hati, supaya dia tak marah, bagilah syurga kepada dia, ya Allah. Daripada tengah hari itu sampai maghrib, itulah doa Nabi untuk kita semua. Ya Allah, ampunkan dosa penzalim di kalangan umatku, dan untuk orang yang dizalimi, supaya dia reda, bagi syurga pada dia, Allah, biar dia lupa dah orang buat salah dengan dia. Tuan-tuan, hari itu Nabi doa pada Allah Ta'ala, walaupun hari Arafah, hari terbaik berdoa, rupanya hari itu doa Nabi belum dikabulkan oleh Allah. Allah tak terima lagi doa tu, sebab berat sangat ni, permintaan Nabi ni berat sangat ni. Kita tak nampak benda ni, tuan-tuan, sebab tu kita tak lorat, tak risau pun. Tapi Nabi tahu di pada masa esok, kita duk cakap, buatlah salah dengan aku esok, kat pada masa merangkak cari aku. Kita cakap nak bagi puas hati, tuan-tuan. Dia merangkak cari kita, lepas tu kita ni buat apa? Kena tunggu dia mari. Kalau dia merangkak 10 tahun, 10 tahun kena tunggu. Tak? Kita nak puas hati kita, buatlah dosa dengan aku, katalah aku sungguh-sungguh, nanti merangkak dia pada masa cari aku. Yalah, dia merangkak, dia tak boleh masuk syurga selagi tak jumpa kita. Dan kita pun tak boleh masuk syurga selagi tak jumpa dia. Dah. Jadi panjang cerita, tuan-tuan. Keesokan hari, hari kedua di hari Muzdalifah, tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Abu Bakar lalu tepi Nabi, tengok Nabi hari itu sangat ceria, puas hati hari ini. Memang champion hari ini, memang terbaik. Allahu Akbar. Sahabat Nabi kata, adhakallahu sinnak ya Rasul, semoga Allah Ta'ala menceriakan lagi wajah tuan. Kenapa happy sangat ni ya Rasulullah hari ini, semalam menangis? Dia kata, hari ini Allah Ta'ala telah kabulkan doa aku semalam.
Aku dah buat doa tu sepanjang hari, daripada Zuhur sampai ke Maghrib, dan aku sambung lagi di hari Muzdalifah ni. Dan ternyata Allah Ta'ala telah kabulkan umat aku yang pernah buat zalim pada orang, dosanya telah pun diampunkan oleh Allah, dan orang yang dizalimi telah pun diberi syurga oleh Allah Ta'ala. Hari ini Allah dah kabul doa ini. Bila dengar berita ni tuan-tuan, Elan ini, syaitan pada hari itu punya kecewa. Kata Nabi, fama ru'ya, tak pernah diperlihatkan di hadapan aku syaitan begitu ahqar, begitu rasa hinanya syaitan, begitu tersingkirnya dia, begitu marahnya, lebih daripada kekecewaan syaitan melihat Allah Ta'ala mengampunkan dosa umat akhir zaman ni di hari Arafah dan di hari Muzdalifah, tuan-tuan. Sebab apa? Orang yang begitu pun malaikat tunjuk pada Allah Ta'ala, ya Allah, dalam ramai-ramai yang berdoa ni, dia ni tak sungguh-sungguh berdoa, ya Allah. Malaikat kata, dia ni tak taubat betul-betul ni. Allah kata, berkat taubat yang bersungguh-sungguh daripada orang lain, orang yang tak sungguh-sungguh taubat ni pun diampunkan dosanya oleh aku. Tuan-tuan, inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tak tahu, seluruh hidup Nabi ni, doa Nabi ni untuk kita. Ya, hari ni kita pun kadang-kala selawat pada Nabi, tak selawat pada Nabi, cinta pada Nabi, tak cinta pada Nabi, sekejap okey ikut Nabi, sekejap tak ikut Nabi. Tuan-tuan yang mulia, hati kita tak sungguh-sungguh tertarik, terlekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ni kami sebelum balik travel, kami ajak jemaah-jemaah pergi berjalan tempat-tempat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula kita naik bas lalu. Tuan, masya-Allah, ini Masjid Ijabah. Masjid ini, di tempat itu Nabi SAW buat 3 permohonan doa untuk umat dia. Doa yang pertama, ya Allah, janganlah umat aku mati kebuluran, ya Allah, mati kelaparan. Dan doa itu Allah telah kabulkan. Yang kedua, ya Allah, janganlah umat aku ni, ya Allah, dihabiskan oleh musuh Islam secara keseluruhan. Allah Ta'ala kabulkan lagi doa Nabi. Hari ini tuan-tuan kenyang ke lapar, tuan-tuan? Kita kenyang. Kenyang ni berkat doa siapa? Berkat doa Nabi. Kita alhamdulillah kenyang. Kita duk ingat, alhamdulillah kerana saya kerja rajin, saya kenyang lah, tak lapar. Sebenarnya bukan. Kita kenyang hari ni kerana berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam 1445 tahun yang lalu. Tuan-tuan yang mulia, hari ni kita tak dibinasakan oleh musuh. Walaupun musuh Islam cuba hantam orang Palestin, musuh Islam bunuh orang Islam di Iraq, bunuh orang Islam di Rohingya, tapi dia tak mampu nak habiskan umat Islam berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi kata, aku doa pada Allah minta supaya umat aku tidak bergaduh, berpecah belah, tuan-tuan. Ini doa tak dikabulkan oleh Allah sebab ada hikmah Allah di akhir zaman. Allah nak buat akhir zaman ni, kok mana pun kita nak bersatu, tetap tak boleh nak bersatu juga, tuan-tuan. Berpecah belah juga kita ni, kan? Sesama Islam je, tapi berpecah belah tu, Masya Allah, sangat dahsyat perpecahan kita. Dan tuan-tuan mulia, kita jalan sikit, depan sikit, belah kanan ada sebuah masjid, dipanggil Masjid Masjid Sajadah, tuan-tuan. Masjid Sajadah ni adalah masjid yang mana di saat Nabi sedang duduk beribadat di situ, sembahyang di situ, tiba-tiba Allah turunkan ayat, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuan-tuan, Nabi dapat ayat ni, tuan-tuan. Apa Nabi buat? Nabi sujud dengan sujud yang sangat panjang. Hari ni apa pelajarannya? Kita hari ni, tuan-tuan, banyak nikmat personal yang Allah bagi pada kita yang Allah tak bagi pada orang lain. Kan? Kita pandai cakap, kita pandai convince orang, mempengaruhi orang. Kita buat benda sikit jadi. Kadang-kadang suara kita sedap, orang lain tak sedap. Kan? Kita pandai menulis. Macam-macam disebabkan nikmat tadi, orang muliakan kita, tuan-tuan. Kan? Pernahkah kita bersujud syukur pada Allah Ta'ala di atas nikmat ini, di atas nikmat Islam, di atas nikmat iman? Nabi SAW, kesyukuran Nabi semua Nabi terjemahkan dalam sujud. Syukur je, ada berita gembira, sujud. Ada berita gembira, sujud. Dengar orang umat dia masuk Islam, Nabi sujud.
Kerja Nabi ni sujud. Dan sujud Nabi kadang-kadang lama, panjang. Dan Nabi semayang tahajud sampai bengkak kaki. Bila ditanya oleh isteri dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, kenapa tuan semayang tahajud sampai bengkak kaki? Nabi kata, abang nak jadi hamba Allah yang paling bersyukur pada Allah Ta'ala. Siapa yang nak jadi hamba yang bersyukur, kena semayang tahajud panjang-panjang di tengah malam. Barulah dapat terjemahkan makna syukur yang sebenar. Kita terima kasih pada orang ni tuan-tuan, daripada orang ni mudah. Terima kasihlah belanja saya makan. Tapi yang ni kita nak ucap terima kasih senyap-senyap. Tuan terima kasih tadi belanja saya makan. Allah pun gitu tuan-tuan, depan orang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi malam-malam tengah tahajud, boleh tak ya Allah, terima kasih ya Allah, bagi saya anak perempuan ya Allah, bagi saya isteri yang baik ya Allah, bagi saya kenderaan ya Allah, bagi saya kerja ya Allah, bagi saya jadi orang yang disayangi ya Allah. Ya Allah, bagi saya ni dapat taufik, dapat sembahyang berjemaah ya Allah, dapat hidayah ya Allah, dapat jadi orang baik ya Allah, dapat berdakwah ya Allah, dapat berilmu ya Allah. Pernah tak kita sujud pada Allah, terima kasih, cakap pada Allah di atas segala nikmat yang Allah bagi pada kita? Kena amalkan benda ni tuan-tuan. Sujud syukur, lazimkan diri kita sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama-lama daripada hati kita bercakap. Tuan-tuan rahmati Allah, bah kami dibawa lagi tuan-tuan. Saya pun nak bawa tuan-tuan ikut bah saya. Dibawa kami ni menuju ke, Masya Allah, kawasan di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hari peperangan Uhud tuan-tuan, Nabi terluka dengan luka yang sangat dahsyat. Hari peperangan Uhud tu, badan Nabi terluka. Nak beritahu pada kita ni, Masya Allah. Hari peperangan Uhud tu Nabi luka sampai topi besi Nabi pecah dan melekat serpihan topi besi itu di kepala Nabi, nak cabut dengan tangan tak lepas. Dan orang kata manik-manik ataupun besi-besi halus tu melekat di leher Nabi kita SAW. Nabi luka dengan kelukaan yang sangat dahsyat. Hari itu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, doalah laknat pada orang kafir. Nabi SAW beritahu apa? Inni lam ub'athu la'anan wa innama bu'ithu rahmatan. Aku diutuskan bukan untuk laknat orang kafir. Aku diutuskan sebagai rahmat, sebagai pembawa rahmat. Di saat Nabi tengah luka pun Nabi tak doakan azab keburukan untuk umat ini, Masya Allah. Dan hebatnya tuan-tuan, semua orang yang lawan Nabi dalam peperangan Uhud tu semua akhirnya masuk Islam belaka. Yang mencederakan Nabi, yang melukakan Nabi dalam peperangan Uhud tu semua dapat hidayah. Khalid Al-Walid, panglima tentera tu, dia akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan yang serang Nabi dalam peperangan Uhud, dia pun dapat hidayah. Hindun yang makan jantung Hamzah pun masuk Islam. Wahsy bin Harbin yang melembing Hamzah pun masuk Islam. Umar bin Al-As radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal pun masuk Islam. Berkatnya Nabi ni tak nak doa laknat untuk umat dia dalam peperangan Uhud. Bayangkan pada hari itu Nabi tengah bercucuran darah keluar daripada tubuh badan Nabi SAW. Dan telah tersebar berita Nabi telah wafat. Dibawa Nabi SAW naik ke Maharis, sebuah gua yang mana masyarakat sekarang ni kerajaan Saudi dah tutup dah gua tu. Kalau pergi sekarang ni tuan-tuan, ulama kata masih lagi berbau harum. Darah Nabi kita SAW berbau kasturi tuan-tuan. Kalau pergi gua tu masih lagi, sampai sekarang masih bau harum. Kalau saya cakap di tanah suci ni ada 3 tempat. Kalau kita pergi, kita akan cium bau harum kasturi syurga tuan-tuan. Bukan minyak wangi dunia. Yang pertama makam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala di Mu'alla. Kalau siapa pergi makam Mu'alla, dia duduk seorang-seorang bertafakur pada Allah, berzikir, bagi selawat, bagi salam pada Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala. Insya-Allah tengah-tengah duduk tu tiba-tiba kita akan cium bau harum kasturi yang bukan bau dunia tuan-tuan. Yang kedua, Masya Allah, di makam syuhada Uhud. Orang pergi ke tempat orang yang mati dalam peperangan Uhud ni, sahabat Nabi yang gugur syahid, Allah Ta'ala jadikan darah-darah mereka yang gugur itu, Masya Allah, berbau kasturi tuan-tuan, Masya Allah. Dan tempat Nabi terluka di Maharis ada. Lepas tu Nabi turun daripada Maharis tu tuan-tuan, lepas Nabi dah dirawat luka Nabi, dibawa Nabi turun ke Masjid Fasah tuan-tuan. Di bawah tu, di Masjid Fasah itu Nabi terpaksa sembahyang duduk tuan-tuan, kerana badan Nabi terluka, perut Nabi sakit, badan Nabi sakit tuan-tuan, diketuk Nabi dengan satu tukul yang sangat berat tuan-tuan, menyebabkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, begitu dahsyat, Nabi terpaksa sembahyang duduk. Dan hari itu makmum semua sahabat Nabi pun
sembahyang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Madinah dekat je dengan Uhud. Kita naik bas kejap je sampai, tetapi kerana Nabi terluka hari itu, perjalanan balik itu mengambil masa yang begitu lama, tuan-tuan. Nabi singgah di Masjid Mustarahat, istirahat dulu di masjid itu, sembahyang dulu, baru pindah balik ke sana, tuan-tuan. Dan setelah itu, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kami dibawa pula, masya-Allah, sebelum balik. Saya kata ini sebelum kita balik haji dah dapat, Arafah dah dapat, melontar dah dapat, kan, kucuk macam-macam semua dah Allah Ta'ala dah bagi. Sebelum balik, nikmat yang paling besar dapat ziarah makam Nabi SAW, dapat masuk Raudah. Belum habis lagi nikmat Allah Ta'ala, Allah suruh kita pergi ziarah tempat-tempat istimewa yang pernah disinggah oleh Nabi SAW. Selama ini kita ingat, doa Nabi yang paling dahsyat pada umat ini adalah dalam peperangan Badar. Sebab apa kita tengok pada malam peperangan Badar, Nabi kita SAW berdoa untuk umat dia daripada malam sampai ke subuh dalam sujud, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beritahu, cukuplah wahai Rasulullah, Allah dah dengar doa tuan, Allah dah kabulkan doa tuan, cukup, jangan desak Allah Ta'ala, Allah dah bantu kita. Dan Allah turunkan 1000 malaikat untuk tolong Nabi dalam peperangan Badar. Tetapi bila kita pergi ke Khandaq, rupanya lebih dahsyat. Di Khandaq, Nabi doa untuk kita ni 3 hari 3 malam untuk umat dia. 3 hari 3 malam, bukan satu tempat. Hari itu Nabi dalam keadaan lapar, sahabat Nabi nak bagi parik tuan-tuan. Satu orang sahabat tunjuk pada Nabi, ya Rasulullah, malu nak cakap, dia angkat perut dia, angkat baju dia, tengok satu ketul batu ikat. Maknanya sehari tak makan, ya Rasulullah. Hari ini sarapan pagi tidak, makan tengah hari tidak, makan malam tak ada. Seorang sahabat lagi angkat lagi baju dia, ya Rasulullah, 2 ketul batu. Nabi SAW senyum, Nabi angkat baju dia, 3 ketul batu, tuan-tuan. Kalau kamu lapar, aku lebih lapar lagi. Tiba-tiba datang Sayyidina Jabir bin Abdullah, anak dia. Jabir bin Abdullah datang jemput Nabi SAW, jom makan di rumah saya, di perkampungan Bani Haram. Jabir kata, ya Rasulullah, jangan ajak ramai-ramai, saya buat jamuan ni untuk 8 orang saja. Nabi kata, jom semua sahabat-sahabat, 3,000 orang waktu itu dalam peperangan Khandaq, semua datang rumah saya makan. Datang rumah Jabir makan, Masya Allah. Jabir kata kat bini dia, habislah kita hari ni. Kan? Nabi ajak semua pula 3,000 orang ni, mana nak makan ni? Nabi SAW pun ludah dalam bekas tersebut. Maka Allah Ta'ala bagi keberkatan. Nabi kata masuk 10 orang, Nabi cedok makanan, jangan buka tudung dia. Cedok, keluar masuk, cukup 3,000 orang makan. Lepas tu Nabi SAW sendiri makan. Lepas tu keluarga itu makan, sehingga isteri Jabir bin Abdullah kata, demi Allah, seandainya aku tak tengok depan mata aku sahabat Nabi keluar masuk makan, aku menyangka makanan kami tak pernah disentuh oleh sesiapa pun sebelum ini, Masya Allah. Dalam keadaan lapar tu Nabi makan. Dan Nabi SAW telah panjat satu bukit yang dipanggil Gharis Sajadah. Malam itulah Nabi SAW bermunajat pada Allah Ta'ala dengan doa yang sangat syahdu, tuan-tuan. Nabi panjat atas bukit Gharis Sajadah. Waktu itu, tuan-tuan, Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu di panjat bukit nak cari Nabi. Tiba-tiba dia ternampak kelibat satu orang manusia yang sujud dengan sujud yang sangat panjang. Dia takut dalam sujud tu Nabi telah meninggal dunia. Sangat lama Nabi sujud. Tak tahulah berapa jam Nabi sujud. Bila Nabi bangun, Masya Allah, Sayyidina Mu'az tanya, ya Rasulullah, apa yang Tuan minta dalam doa tadi? Dia kata, wahai Mu'az, aku bersyukur pada Allah Ta'ala. Malam tadi, Masya Allah, Nabi kita SAW pada malam itu, malam peperangan Khandaq, berdoa kepada Allah Ta'ala, minta berbagai-bagai doa pada Allah. Seakan-akan Nabi ini serba salah dengan Allah. Nak minta supaya Allah bagi hidayah pada umat dia. Dah hampir 20 tahun lebih Nabi berdakwah, tak nampak lagi siapa yang akan masuk Islam. Masa tu sahabat Nabi telah dikepung selama 1 bulan oleh musuh Islam, tak dapat keluar, makanan dah habis di rumah mereka. Nabi nak doa hidayah ke nak doakan kehancuran? Tapi Nabi beralah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, semua Nabi-Nabi sebelum aku, Nabi Ibrahim AS walaupun Nabi hebat, tapi ujung-ujung Nabi Ibrahim AS tetap doakan juga keburukan untuk umat dia. Walaupun Nabi Ibrahim seorang yang sabar, penyabar, dah diuji dengan berbagai-bagai, akhirnya Nabi Ibrahim AS doa, Rabbi innahunna adlala katsiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim.
Ya Allah, Ibrahim pun dah doakan keburukan untuk umat. Wahai Allah, Nabi Isa AS pun dah penat-penat dakwah lama sekian lama, akhirnya doa juga pada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibadak wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Maka Nabi SAW tak habiskan doa dia, tuan-tuan, kan? Sehingga akhirnya Jibril AS bila tengok Nabi SAW menangis dengan begitu kuat, begitu dahsyat, Allah Ta'ala beritahu, wahai Jibril, turun kamu sekarang juga ke dunia. Yang pertama, innallaha yuqri'u alika salam, sampaikan salam daripada aku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kirim salam pada Nabi pada malam Khandaq. Siang tu Nabi dah gali parit dengan sahabat Nabi. Nabi lapar, tuan-tuan. Allah bagi berita gembira. Allah turunkan ayat, inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan bagi penaklukan satu hari nanti. Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Nabi SAW beritahu pada satu malam, Allah tunjukkan kepada aku khazanah dunia ni akan diberikan pada orang Islam. Kanzainil ahmar wal aswad. Khazanah merah dan hitam akan diberi kepada orang Islam. Di zaman sahabat Nabi, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi kata Jibril AS, Allah hantar aku turun ke dunia tanya apa sebenarnya yang Nabi Muhammad nak tentang umat dia. Sebab Nabi ni malu nak minta hidayah, dah 20 tahun berdakwah, tak dapat hidayah lagi. Tak ada siapa pun gaya nak masuk Islam. Tapi nak minta hancur, ini bukan kerja aku. Akhirnya Allah tanya apa yang sebenarnya Nabi Muhammad nak tentang umat. Jibril AS naik ke langit, tanya pada Allah Ta'ala. Turun lagi kali kedua, wahai Muhammad, jangan bimbang. Allah Ta'ala berjanji pada malam ini, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Kami berjanji akan redakan kamu dalam soal umat kamu, dan kami tak akan kecewakan kamu. Bila Nabi dengar janji Allah Ta'ala ni, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, tuan-tuan, apa Nabi buat? Nabi sujud pada Allah sampai Muaz risau Nabi telah meninggal dunia pada malam itu. Punya hebat Nabi ni, tuan-tuan. Doa Nabi. Sebab itu, tuan-tuan rahmat Allah, hari ni kita tak dapat nak bayar hutang budi kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ni? Ha? Bukan. Apa dia? Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, itu doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq, masya-Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah sekalian, nak apa? Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itulah doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang begitu dahsyat. Sebab itulah hari ini selepas daripada maqam Islam, kita nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas maqam daripada maqam iman, tuan-tuan, kita ada maqam yang ketiga dalam hijrah kita ni, tuan-tuan, iaitu inni muslimun mu'minun muhajirun. Iaitu kita nak menjadi orang yang berhijrah, tuan-tuan. Hari ini bila kita sebut tentang hijrah, tuan-tuan, kebanyakan kita beritahu saya baru hijrah, Ustaz. Baru 2 bulan hijrah, baru 3 tahun berhijrah, baru 5 tahun berhijrah. Masya Allah. Banyaklah hari ini orang panggil kita macam-macam. Ini baru hijrah, ini baru hijrah, baru hijrah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Allah yang menggerakkan hati kita untuk kita berhijrah, tuan-tuan. Masya Allah, hijrah dalam bab agama ni lah. Sebab apa? Hijrah ni benda yang sangat besar, tuan-tuan. Sebab berkat hijrah lah Allah Ta'ala bagi kejayaan kepada para sahabat, kemuliaan kepada para sahabat. Sebab itu orang Madinah ni, Masya Allah, dia dapat kemuliaan kerana berkat sahabat Nabi berhijrah ke Madinah, tuan-tuan. Sebab itu hari ini nak tak nak, tuan-tuan, kita hari ini kena buat keputusan untuk berubah, untuk berhijrah. Dan hijrah dengan hijrah yang sempurna. Bukan berubah separuh-separuh, tuan-tuan. Berubah mengikut acuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Letak diri kita. Sebab itu sahabat Nabi radhiyallahu taala majma'in, bila mana Allah perintahkan mereka berhijrah meninggalkan bumi Madinah, bumi Mekah Al-Mukarramah, tuan-tuan, tinggal Mekah ni bukan dalam keadaan sukarela. Tinggal dalam keadaan menangis, dalam keadaan sedih. Nabi SAW masa tinggalkan Mekah dalam keadaan menangis, begitu apa? Wallahi innaki la khairu ardillah. Wahai Mekah, demi Allah engkau bumi yang terbaik. Wa ahabbiha ilayya, dan bumi yang paling aku cintai. Nak pergi Madinah, tuan-tuan, takut.
Madinah waktu itu bumi yang penuh dengan penyakit. Orang Mekah tak berani nak pergi Madinah. Tapi Allah perintahkan sahabat Nabi berhijrah pergi ke Madinah Al-Munawwarah, tuan-tuan. Dan ditakdirkan sahabat Nabi ni, tuan-tuan, bila mereka pergi ke Madinah, Nabi berdakwah di Mekah, tuan-tuan, dah puas dah berdakwah di kota Mekah. Tiba-tiba Nabi terfikir, ada baik kali ini aku tukar plan, berdakwah pula pada jemaah haji, sebab orang haji ni datang daripada luar, kan? Jadi tukar plan dakwah jemaah haji. Mudah-mudahan kalau dia dapat Islam, dia sebar Islam di kampung dia, nanti insya-Allah taala Islam pasti akan tersebar. Sebab di Mekah ni orang tak nak dah pada agama. Tetapi mujahadahnya Nabi nak dakwah orang Mekah, tuan-tuan, di kemah-kemah Nabi pergi semua kena halang. Tetapi tuan-tuan mulia, orang Madinah ni Allah bagi dia satu kelebihan. Sebab tu saya kata orang Malaysia patut syukur pada Allah. Sebab kita ni, sifat kita ni sama dengan orang Madinah, tuan-tuan. Rakyat Malaysia ni Allah bagi kita ni satu nikmat, iaitu umat yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa pernah melihat Nabi, tetapi masya-Allah iman mereka kepada Nabi terlalu sempurna. Allahu akbar. Orang Madinah ni 6 orang kali pertama pergi ke menunaikan haji ke Baitullah. Nabi jumpa dia dekat Aqabah, masya-Allah. Nabi perkenalkan, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang diutuskan kepada kamu. Orang Madinah kata betul. Semua orang kata tak betul, orang Madinah je kata betul. Jadi Nabi pun hairan, macam mana kamu tahu? Dia kata, sebelum kami datang, orang Yahudi duk cerita Nabi akhir zaman telah pun muncul di Mekah dan sedang berdakwah. Dan kami datang, kita dah berpakat 6 orang ni, kalau kami terjumpa dengan Nabi akhir zaman, kita nak jadi orang pertama beriman dengan Nabi Muhammad SAW sebelum orang Yahudi masuk Islam, kita masuk dulu. Jadi tuan-tuan mulia, habis dia masuk Islam, dia berbai'ah dengan Nabi SAW, dia pun balik. Bila balik, 6 orang ni cerita dekat orang kampung dia. Masya Allah, kami pergi Mekah baru ni, jumpa Nabi Muhammad SAW. Yang orang Yahudi cerita tu kita dah jumpa. Masya Allah. Kan, Masya Allah. Jadi yang lain tu pakai excited. Kalau gitu insya Allah haji tahun depan kita datang ramai-ramai. Masya Allah. Tahun depan 12 ketua kabilah yang terbesar di Madinah, ketua-ketua ni semua pakat pergi haji, masuk Islam dengan Nabi. Tapi kali ni setelah kami bai'ah dengan Nabi SAW di Aqabah ni, kami nak minta satu request pada Nabi SAW, tolong hantar seorang guru untuk ajar kami, murabbi, untuk ajar kami Islam, ajar kami sembahyang, kami nak buat ibadat pada Allah Ta'ala. Nabi hantar Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab di Madinah ni berdakwah pada orang Madinah setahun je, tak banyak. Jumpa orang Madinah, jumpa, ajak, akhirnya semua orang Madinah masuk Islam. Tak payah cerita banyak. Sebab tu saya kata kita orang Malaysia ni, tuan-tuan, sama macam orang Madinah. Raja Melaka dulu, bila datang pendakwah daripada Arab berdakwah pada kita, tuan-tuan, dia tak banyak cakap, dia tanya macam mana Islam, begitu-begitu lebih kurang. Dia kata ni agama molek ni bagus ni. Kalau gitu kita masuk Islam lah. Iklan satu Malaysia, satu negara ni, semua ni agama kita agama Islam. Mudahnya berdakwah pada bangsa kita, tak payah bergaduh. Sebab tu saya selalu cakap kat kita ni, Masya Allah, benda yang kita kena syukur pada Allah Ta'ala ni, kita adalah satu-satunya bangsa selain lepas daripada orang Madinah, selepas daripada bangsa lain, salah satu daripada bangsa yang tak pernah berkelahi dengan Nabi SAW, yang tak pernah menentang para pendakwah. Inilah bangsa orang Malaysia ni, bangsa Melayu kita ni, tuan-tuan. Masya Allah, kita sangat rapat dengan pendakwah ni, tuan-tuan. Kita sangat sayang pada orang yang berdakwah. Kita tak pernah jumpa Nabi, tapi ini orang yang pernah menerima amanah daripada Nabi. Dia datang dakwah kita masuk Islam. Tahun depan, tuan-tuan, Masya Allah, orang Madinah ni datang bawa 12 orang, bawa balik Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dakwah orang di sana. Tahun depannya 70 orang pula datang jumpa Nabi. Tapi kali ini bukan sekadar nak beriman dengan Nabi, tapi nak jemput Nabi datang ke Madinah pula. Kami orang Madinah dah sepakat, kalau orang Mekah tak sedia nak terima Nabi, nak layan Nabi, kami orang Madinah akan layan Nabi lebih daripada raja lagi. Akhirnya Masya Allah, Nabi pun berhijrah ke kota Madinah, tuan-tuan. Dan sepanjang Nabi di Madinah, Nabi dapat sokongan padu daripada penduduk Madinah. Apa saja Nabi nak buat, mendapat penerimaan yang baik. Ketua-ketua kabilah pun hormat pada Nabi, respect pada Nabi, layan Nabi, jamu Nabi SAW.
dan tuan-tuan mulia, di penghujung hayat Nabi, Nabi SAW telah diberikan oleh Allah Ta'ala wahyu untuk menunaikan haji ke Baitullah. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, selepas daripada maqam beriman, kita kena berhijrah. Dengan berkat hijrah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala buka banyak benda. Pintu-pintu hidayah akan terbuka bila umat Islam berhijrah tuan-tuan. Masya Allah. Berhijrah ni bukan seorang-seorang, berhijrah kena bersama-sama. Sebab itu disebut ma'al hijrah, kan? Bersama-sama. Kalau seorang je berubah, suami je berubah, isteri tak berubah, tak jalan. Kalau satu orang dalam kampung berubah, yang lain tak berubah, tak jalan. Sebab itu kita anak muda ni, kekuatan kita ni, Allah bagi anak muda ni dari satu kehebatan, satu gelombang kebangkitan. Kalau anak muda bangkit, berhijrah beramai-ramai tuan-tuan, macam mana anak-anak muda Madinah, Masya Allah, satu kebaikan yang besar akan berlaku dalam dunia ni tuan-tuan. Sebab tu hari ni orang Yahudi dicuba rosakkan anak-anak muda kita. Sebab tu anak muda kena kembali pada Allah Ta'ala supaya kita dapat memartabatkan agama ni tuan-tuan. Dipendekkan cerita, selepas Nabi berjuang hampir 10 tahun di Madinah tuan-tuan, Allah Ta'ala perintahkan Nabi wahyu terakhir, amalan terakhir Nabi nak buat sebelum Nabi wafat. Amalan terbesar adalah menunaikan haji ke Baitullah. Nabi masa tu dapat wahyu daripada Allah, wa'timul hajja wal umrata lillah. Nabi sampaikan berita ni kepada sahabat. Sahabat yang duduk di luar negara, sedang berdakwah di luar negara, semua pakat balik semula ke Madinah untuk join Nabi menunaikan haji ke Baitullah. Dan Nabi SAW hari itu menunaikan haji, bawa semua isteri dia. Isteri-isteri Nabi ni yang masih hidup, semuanya dibawa menunaikan haji ke Baitullah. Sebab Nabi nak isteri Nabi jadi guru mengajar orang perempuan macam mana cara nak melaksanakan ibadah haji. Sebab orang perempuan zaman Nabi bersemangat nak berjihad jalan Allah. Sebab tu selepas maqam hijrah adalah maqam jihad fi sabilillah. Inni muslimun mu'minun muhajirun mujahidun. Kita kena mengaku. Kalau orang tanya, who are you? Siapa kamu? Kita beritahu, I'm Muslim, I'm mu'min, I'm muhajir, I'm mujahid. Boleh insya-Allah. 4 pangkat hari kita Allah bagi. Tak ada pangkat lain pun tak apa, dapat pangkat ni sudahlah. Saya orang Islam, saya orang mukmin, saya orang yang berhijrah, dan saya orang yang bermujahadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna jihad apa dia? Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Al mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid ni siapa tuan-tuan? Orang yang melawan nafsu dia dalam mentaati perintah Allah Taala. Jadi bila orang perempuan datang tanya pada Nabi, ya Rasulullah, fahal ala nisa'i min jihadin, orang perempuan ni ada jihad ke ya Rasulullah? Orang perempuan pun nak perang macam orang lelaki juga, nak mati syahid. Nabi kata, lakunna afdalul jihad, bagi kalian ada jihad yang terafdal. Orang perempuan ni ada jihad yang paling afdal, iaitu al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Jihad bagi orang perempuan, tak perlu angkat senjata, pergi haji, pergi umrah, itulah jihad bagi mereka. Tuan-tuan rahmati Allah, Nabi bawa isteri Nabi Siti Aisyah, bawa semua bersama dengan Nabi. Bahkan Nabi sebelum hayat dia nak pergi haji, Nabi bawa unta-unta sekali daripada Madinah tuan-tuan. Waktu itu sahabat Nabi daripada seluruh dunia datang berkumpul, dan semua sahabat Nabi bawa anak, bawa cucu, bawa semua keturunan yang beriman pada Allah, semua menunaikan haji bersama dengan Nabi SAW. Mengucapkan talbiyah bersama dengan Nabi, labbaik Allahumma labbaik. Sampai di Makkah tuan-tuan, Nabi tawaf, Nabi sa'i. Tuan-tuan, akhirnya pada hari tarwiyah Nabi SAW pergi ke Masya Allah ke Mina, dan hari Arafah Nabi SAW telah mula berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kata Allah jemput Nabi menunaikan haji supaya sebelum Nabi wafat, Allah nak tunjukkan inilah kemenangan Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi SAW. Episod kesedihan Nabi itu Allah nak tutup dengan kegembiraan, dengan kebanggaan. Nabi puas, doa dia untuk umat Allah terima, pengorbanan dia untuk umat hari ini Allah dah telah balas dengan kejayaan. Nabi puas, segala-gala yang selama ini kesedihan Nabi telah Allah Ta'ala gantikan dengan kegembiraan. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, hari itulah Allah hadiahkan pada Nabi satu ayat yang paling istimewa sekali. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Madinah. Hari ini wahai Muhammad, agama yang kamu perjuangkan selama ini dengan susah payah, dengan tangisan di Khandaq, tangisan di Badar, tangisan kamu sepanjang malam untuk umat kamu, hari ini aku nak redakan kamu,
aku turunkan Islam telah sempurna dan aku redha Islam sebagai agama untuk umat ini. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini menyebabkan semua sahabat Nabi bergembira, tuan-tuan. Dan tuan-tuan dah macam Allah, Nabi dekat dia nak menutupkan mata dia, tuan-tuan. Nabi pergi ke Khaybar, dan di Khaybar Nabi telah diracun oleh perempuan Yahudi. Disebabkan racun tadi, akhirnya Nabi pun meninggal dunia. Dekat-dekat Nabi nak meninggal dunia, Nabi berpesan, wahai sahabat-sahabat aku, wahai Ali, nanti mandikan jenazah aku dengan air daripada telaga Al-Ghars. Kami pun Masya Allah sebelum balik ke Malaysia baru ni, kita dibawa pergi menziarahi telaga Al-Ghars. Hari pertama kami pergi, air tak ada. Pergi tengok telaga, ambil gambar selfie, tuan-tuan. Tapi hari kedua pergi pula, hari tu ada air. Saya pun tadah air tu, buah dalam botol, nak bawa balik Malaysia. Tapi ada orang kata, jangan bawa balik Ustaz. Sekarang ni kerajaan Saudi straight, tak boleh bawa air Zam-Zam. Kita pun apa lagi minum sampai habis lah air tu dekat airport, tuan-tuan. Rugilah air ni. Sebab air telaga Ghars ni adalah salah sebuah daripada air yang sangat disukai oleh Nabi SAW. Nabi sangat suka, dan Nabi berwasiat, kalau aku mati nanti, mandikan jenazah aku dengan air daripada 7 gereba, 7 bekas daripada kulit, dan air itu diambil daripada telaga Al-Ghars, air mandian jenazah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Saya kata penutup haji kami baru ni sangat istimewa. Dapat ziarah telaga Al-Ghars, minum air telaga Ghars. Alhamdulillah pun kita bersafir balik. Tetapi antara pengalaman indah yang sepanjang saya menunaikan haji, masya-Allah, depan mata saya pada hari raya haji tu, tuan-tuan, hari melontar tu, lepas balik melontar petang tu, kami berjalan di sekitar hotel kami di Aziziyah, tuan-tuan. Saya tengok 2 jenazah daripada saudara seagama dengan kita gugur jatuh meninggal dunia di saat sedang memakai ihram, tuan-tuan. Kerana terlalu panas cuaca, menyebabkan mereka mati dalam sedang memakai pakaian ihram. Itu pelajaran yang besar saya terima, ya Allah. Betapa bertuahnya orang ni, Allah terima dia mati tengah ibadat. Dan Nabi SAW berpesan, barang siapa yang keluar daripada rumah dia untuk menunaikan haji dan dia meninggal dunia, maka dituliskan oleh Allah Ta'ala untuknya pahala haji sampai hari kiamat. Barang siapa yang keluar daripada rumah dia untuk menunaikan umrah dan dia mati dalam perjalanan, maka dituliskan untuknya pahala umrah sampai hari kiamat. Siapa yang keluar daripada rumah dia untuk berjihad fi sabilillah, berdakwah, mengajak manusia pada Allah, dan dia mati, dituliskan pahala untuknya berjihad sampai hari kiamat. Itu poin yang pertama. Dan yang terakhir sekali, tuan-tuan, bila saya menyaksikan selepas balik haji, tuan-tuan, hari-hari kita sembahyang jenazah. Kalau kita pergi umrah pun, antara amalan yang rutin kita buat selepas sembahyang fardu, pasti ada i'lan as-salatu 'alal amwat yarhamkumullah. Bila kita sembahyangkan jenazah ini, masya-Allah, saya terfikir satu benda, tuan-tuan. Orang yang mati masa selepas haji ni, semuanya wali-wali Allah Ta'ala belaka. Sebab apa, tuan-tuan? Wali Allah saja akan disembayangkan oleh ratusan ribu manusia. Saya kata betapa bertuahnya orang yang mati itu. Alangkah bertuahnya kalau yang mati itu adalah saya, jenazah saya di situ disemayangkan. Sebab apa? Yang semayangkan jenazah itu bukan 10 orang, bukan 20 orang, bukan 100 orang. Ratusan ribu, bahkan juta orang yang datang menunaikan haji, semua semayangkan dia. Dan Nabi dah beritahu, Allahumma ghfir lil haj wa liman istaghfara lahul haj. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang balik menunaikan haji dan orang yang diistighfarkan oleh orang yang selesai haji. Kebanyakan orang mati selepas musim haji ni, masya Allah, dia dah bersih macam bayi. Yang semayangkan dia ni pun semua orang yang dah maksum, yang dah suci, tak ada dosa, semayangkan jenazah dia. Dan dia diistighfarkan, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanu. Allahu Akbar, betapa bertuahnya, beruntungnya jenazah ini. Sebab itu ulama kata selepas balik haji, tak ada benda lagi yang kita nak tunggu melainkan mati. Balik haji habis dah. Kita dah puasa, kita dah zakat, kita dah haji. Habis itu apa yang kita nak tunggu? Kita nak tunggu mati, persiapan mati. Hari-hari dalam hidup kita ni, nak akhir dengan husnul khatimah, nak mati dengan kematian yang baik. Hujung hidup kita ni, tuan-tuan. Sebab itulah masya Allah bersempena dengan hari Ma'al Hijrah ni, sama-sama kita berazam, insya-Allah nak ubah kehidupan kita ikut sunnah Nabi, nak bawa kehidupan kita ikut perintah Allah, sehingga akhirnya Allah Ta'ala cabut nyawa kita dalam keadaan Allah Ta'ala bagi kita kematian husnul khatimah. Amin amin rabbal alamin. Saya sepanjang sudah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berkati
majlis ilmu yang kita adakan. Allah telah terima kita dan Allah telah bagi kita sifat Muslim, mukmin, muhajir, mujahid. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala sematkan sifat ini dalam diri kita dan akhirnya meninggal dunia kita sama sebagaimana Allah jemput Nabi dan para sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala alim ajma'in insyaAllah. Mudah-mudahan diberkati Allah. Sekarang bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه وعذنا من موجبات الندامه في الحال والمآل انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله عليكم.